ke tahap yang sekarang. Jadi untuk di Dcoin ni, kita seperti kita sedia maklum pada tahun 2019 kita berjaya listing dalam mainnet dan beberapa exchanger seperti di awal je ada CMAX, ada Probit, Hotbit, Xmarket, dan kita melakukan analisa dan membuat research bahawa untuk DDK ni maju ke depan, kita perlu move on. Kita perlu upgrade ke fasa seterusnya yang dinamakan fasa DDK V2, version 2. Dan saya percaya ramai di antara kita ni dah mula faham beberapa fasa yang kita cuba bangunkan sekarang ni, yang di mana pada tahun lalu, tahun 2022, kita dah stop mainnet. Kita stop mainnet bukan kerana kita nak stop sebenarnya. Sebenarnya kita stop mainnet kerana kita tidak mahu ada sebarang masalah apabila terlibat dalam pengurusan aset yang sangat besar untuk DDCoin. Kita ada total hampir 280,000 address keseluruhan yang mempunyai aset DDK dalam tu. Okey. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua yang hadir. Ramai juga ni, 600 orang. Yang di awalnya dijangkakan penula cuma 300 orang saja yang hadir pada malam ni. Dan Tuan Jai beritahu pada saya, kita kena upgrade sampai 500. Dan sekarang ni dah 600 orang dah. Dan sepanjang pengetahuan saya selama ni, kita punya Zoom tak pernah mencecah lebih 500 orang. Terima kasih kepada semua yang datang, semua yang hadir secara online. Ni saya online ni jauh ni daripada England, daripada UK. Dan ramai juga bertanya kepada saya, kenapa saya migrate ataupun pindah ke UK. Dan seperti kita sedia maklum, di UK ni, di England ni, facility structure untuk saya bangunkan teknologi DDCoin, CBFI dan DDK V2 ni lebih luas. Dari segi kata partnership lebih luas, teknologinya lebih terbuka dan juga dia punya regulation lebih terbuka. Jadi Alhamdulillah sejak tahun yang lepas, lebih kurang 4 ke 5 bulan yang lepas, saya sudah pindah ke UK dan telah melakukan beberapa kerjasama dengan partner di sini, di Europe, di UK, dan juga beberapa development sudah dimulakan pada tahun lalu lagi, dan sekarang ni kita dah masuk ke fasa untuk rilis atau untuk melancarkan DDK V2. Okey. Dan kita pun sedia maklum bahawa DDK V1 ni cuma dalam satu chain saja. Jadi kalau satu chain ni kita, macam mana nak cakap, kita terbatas dia punya pergerakan, di mana kalau untuk move on DDK ni kepada fasa yang lebih jauh, kerana itulah kita ciptakan DDK V2. Alright. Okey, itulah kata-kata haluan daripada saya. Yang lain semua apa khabar semua? Nampak ramai nama-nama yang saya rindu untuk bersama, rindu untuk berjumpa. InsyaAllah ada kesempatan kita akan berjumpa satu hari nanti. Kerana saya pun amat berterima kasih kepada semua. Selama 6 ke 7 tahun ni masih lagi saya nampak nama-nama yang lama yang di mana kita pernah bersama pada zaman ETPS dulu, dan sekarang ni masih lagi hadir dan masih lagi mengikuti perkembangan seterusnya. Okay, alright. Tanpa membuang masa, saya akan go through secara roughly saja, secara not too detail, kerana detail akan dilancarkan, akan dibuat announcement step by step macam mana untuk access you all punya asset DDK V1. Kadang ramai yang bertanya pada saya, macam mana caranya aset DDK yang ada dalam mainnet, yang ada dalam Xmarket, yang ada dalam Exchanger. Okay, pertama sekali kita harus faham untuk move on DDK ni kita perlukan satu teknologi yang membolehkan DDK ni hidup di antara multiple blockchain. Dan atas dasar itulah kita telah mencipta EVM based token ataupun dipanggil macam mana cakap dia punya base token yang boleh move forward, integrate lebih banyak lagi multiple chain. Kerana itulah untuk kedepannya perkara asas yang kita bangunkan adalah DDK ni mesti ada hidup dalam Binance. DDK ni mesti hidup dalam Ethereum. Kita pun faham bahawa ramai yang di sini sudah familiar dengan Binance, sudah familiar dengan Ethereum. Jadi kebanyakannya adalah mudah untuk faham, dan sebahagian juga ada juga baru mula dan kurang faham. Jadi jangan risau, kerana kedepannya kita akan wujudkan lebih banyak Zoom meeting, kita akan wujudkan kelas-kelas di virtual world, kita akan aktifkan balik kelas di virtual world bersama leaders untuk
guide untuk bantu mana-mana yang dah tertinggal kapal, tertinggal information, dan inilah waktunya sebenarnya. Kerana selama beberapa bulan ni kita develop, jadi saya pun tak dapat nak sampaikan beberapa info melainkan kita dah kenal pasti dan finalize all the products. Dan Alhamdulillah, beberapa minggu yang lalu kita dah finalize. Sekarang ni kita dalam fasa untuk pelancaran. Jadi kerana itulah hari ini saya minta pada beberapa leaders, terutamanya leader daripada Malaysia, Brunei, Cambodia, Vietnam, Filipin, untuk bersama-sama dengan kita kembali. Bersama-sama untuk mengangkat ekonomi kita kembali. Dan daripada hasil yang saya dapati daripada perjumpaan, daripada meeting yang saya buat secara online, kerana itulah jika anda perasan ada beberapa produk yang baru. Produk tersebut adalah request atau permintaan daripada komuniti sendiri. Contohnya, kita ada trading platform Forex. Jadi kita ada trading platform Forex MT4. Dan saya percaya ramai juga daripada kita ni memang suka mencari peluang perniagaan daripada rumah. Jadi kerana itulah sistem kita ni menggunakan berteraskan online, dan beberapa produk yang dicipta ni sebagai solution. Ada MT4 Forex trading platform, ada gold bet trading platform, ada physical gold, okay? Dan juga ada gold leverage 10 times, dan juga ada NFT based real asset platform. Dan semua produk-produk ni jangan risau, kita dah lalui proses developmentnya beberapa bulan yang lalu, dan kita dalam proses fasa pelancaran sahaja sekarang ni. Cuma hari ni kita tak naklah pergi terlalu detail, terlalu teknikal sangat, dan saya cuba memberikan beberapa penerangan secara little bit information saja, okey, supaya kita dapat bersama malam ini. Sana dah malam, sini baru siang ni. Sini baru pukul 1 tengah hari. Di sana sudah malam ya. Tapi itulah. Alhamdulillah. Okey. Jadi saya akan share screen saya untuk kita go through beberapa platform untuk kita review platform yang bakal dilancarkan dalam minggu ni. Okey. Macam mana saya nak share sebentar ya. Okey. Alright. Share. Okey. Okey. Bentar. Pergi ke main page. Okey, jadi seperti yang kita sedia maklum, apabila DDK ni untuk move ke fasa seterusnya, kita perlukan token yang boleh hidup berbagai chain ataupun dipanggil multiple chain. Jadi kita telah mencipta satu teknologi yang di mana kita akan ada DDK dalam Binance. Dan DDK dalam Binance ni dalam arti kata dia akan hidup dalam blockchain berbagai. Kita akan hidup DDK ni dalam bentuk token BDDK untuk Binance dan eDDK dalam Ethereum. Dan untuk kita hidupkan DDK ni dalam Binance, kita tak semata-mata create token saja. Okey. Kita wujudkan liquidity pool. Dan bila kita wujudkan liquidity pool ni, kita akan ada reserve pool yang bermaksud kita boleh jual dan beli dalam liquidity pool tanpa bergantung kepada exchanger. Dan kita dah lalui DDK V1 ni dalam exchanger. Dan kerana itulah kita bergantung terlalu sangat bergantung kepada exchanger. Kerana itulah kadang-kadang kita ni kurang bernasib baik sampai kita kena bermasalah dengan CMAX. Sampai CMAX pada tutup kedai, kita masih lagi wujud. Dan juga ada beberapa lagi exchanger yang lain yang di mana kita faham exchanger ni kebanyakannya centralized control of our asset. Dan kerana itulah kita dalam fasa kedua ni, kita wujudkan satu teknologi yang di mana DDK ataupun BDDK yang kita wujudkan ni akan wujud dalam DEX ataupun dipanggil Decentralized Exchanger. Jadi lebih mudah untuk kita berurusan dengan DEX ni kerana dia tidak ada orang tengah. Kita tak perlu menunggu tempoh untuk withdraw, kita tak perlu menunggu untuk deposit kena tunggu finance approval. Jadi kerana itulah untuk BDDK nanti, yang di mana DDK yang anda miliki itu nanti kita akan bukan auto convert, kita akan wujudkan satu platform melalui exchanger untuk you all convert you punya DDK itu, dan you all boleh pilih sama ada nak pergi ke Binance dalam bentuk BDDK atau pergi dalam Ethereum dalam bentuk eDDK. Dan di situ untuk sebarang jual beli kita boleh
Ada suara ya. Okey, maaf sebentar tadi. Jadi apabila kita listing ataupun kita senaraikan BDDK ataupun EDDK yang kita wujudkan ni dalam DEX, bermaksud tidak ada lagi orang tengah yang kita perlu harapkan ataupun tidak lagi ada orang tengah yang kita perlu bergantung untuk kita jual beli aset kita. Dan ini yang sebenarnya kita harapkan untuk bangunkan DDK fasa kedua ni. Okey, jadi ini adalah sebahagian daripada screenshot yang saya tunjuk dekat di sini. Okey, jadi anda boleh lihat bahawa untuk melakukan transaksi ni anda kena ada wallet MetaMask. Okey, siapa yang dah familiar, siapa yang dah biasa dengan MetaMask, mudahlah bagi mereka. Tetapi bagi mereka yang baru nak memulakan transaksi dalam MetaMask ni, kita akan wujudkan kelas nanti. Kita akan wujudkan guide macam mana untuk guide step by step macam mana caranya untuk convert your punya DDK jadi BDDK. Lepas tu macam mana BDDK tu nak jual atau nak beli, semua tu kita akan guide step by step. Okay. So dalam masa yang sama juga, kita bukan sahaja mencipta token dalam chain yang berbeza seperti Binance dan Ethereum, dan kita juga akan mencipta juga explorer yang baru. Okay, daripada sini kita boleh pilih untuk melihat network mana yang kita simpan, Binance ke, Ethereum ke. Jadi ada sebahagian community atau sebagai user berminat dengan Binance. Jadi kita boleh pilih Binance lah BDDK, ataupun sebahagian daripada user suka Ethereum, boleh convert menjadi EDDK. Dan di situ pilihan terserah kepada anda juga sama ada nak pergi kepada Ethereum atau Binance, kerana masing-masing blockchain tu ada kelebihan masing-masing. Okey. Dan tak perlu risau jika anda dah tukar kepada BDDK, automatik kita boleh menggunakan bridge. Di sini ada bridge juga di sini. Okey, tapi saya tak terangkan pasal bridge dulu, kita tunjuk pada Explorer ni dulu. Jadi untuk Explorer ni akan disenaraikan ke semua. Okey, ada suara ya di belakang tu daripada Tan Hock Soon. Mungkin boleh mute. Yang siapa-siapa boleh mute Tan Hock Soon. Okey, terima kasih. Okay, jadi dalam masa sama, ketika mencipta BDDK dan EDDK ni, kita datangkan dengan Explorer juga. Explorer yang baru untuk melihat dengan lebih detail bagaimana setiap transaksi tu di Binance ke, di Ethereum ke, semuanya akan transparent dan di-publish dalam Explorer yang baru ni nanti. Okay. Okay, dalam masa yang sama juga, kita wujudkan bridge yang di mana, okay, sebentar ya. Okay, bridge. Okay, jadi di sini, apa tujuannya bridge ni? Jika anda simpan dalam BDDK, dia tidak terus stuck di sana. Kita boleh menggunakan dipanggil Web3 bridge ni tadi untuk pindah BDDK jadi EDDK. Cuma anda perlu bayar fees yang dikenakan pada platform tersebut. Kalau Binance murahlah fees, mungkin dalam 10 sen, 20 sen. Dan untuk EDDK ataupun Ethereum ni mungkin fees mahal sikit. Tetapi Ethereum ni fees dah rendah sejak beberapa bulan yang lalu, bila dia melancarkan Ethereum 2.0. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa tujuan kita mencipta DDK fasa kedua ni adalah membolehkan pemegang aset DDK ni hidup di mana-mana. Nak hidup dalam Binance pun boleh, nak hidup dalam Ethereum pun boleh, ataupun lepas dah convert menjadi BDDK, kita boleh gunakan BDDK yang ada tu untuk membeli token-token yang lain contohnya pun boleh juga. Jadi tanpa ada sekatan. Kalau sebelum ni mungkin kita kena pergi exchanger, pergi kepada S market, convert kepada Bitcoin, lepas tu kita kena convert kepada aset yang lain, lepas tu kalau exchanger S market tak ada pula aset tu, kita kena request withdraw pula. Dan withdraw tu pula memakan masa, kadang-kadang 24 jam, ada yang kadang-kadang memakan berhari-hari. Jadi fasa kedua ni kita simplify the process, mudahkan proses supaya aset kita ni lebih tersebar, lebih circulate dalam market. Jadi kekuatan DDK ni kita akan lihat apabila terwujudnya DDK version kedua ni melalui konsep yang kita bangunkan, yang di mana DDK ni boleh hidup dalam multiple chain pada DDK V2 ni. Okey, jadi ini adalah contoh untuk kita punya bridge. Jadi kalau kita ada Ethereum EDDK, kita boleh convert jadi BDDK. So untuk mendapatkan BDDK dengan EDDK ni, kita harus beli daripada DEX, ataupun kita boleh convert kita punya DDK version 1. Untuk convert DDK version 1 ni, kita kena pergi kepada exchanger. Okey, dan akan ada exchanger yang baru.
Saya tak sure sama ada anda dah tahu nama pada exchanger tu, tapi boleh Google nama dia. Salah satu exchanger yang baru kita akan perkenalkan dalam hujung minggu ni atau awal minggu depan, DigiFinex. DIGIFINEX. Salah satu top 50 exchanger yang baru. Kerana kita faham dengan adanya central exchanger ni yang baru ni akan lebih memudahkan proses kita nak convert kita punya DDK version 1 ni menjadi token BDDK ke ataupun token Ethereum DDK. Okay, dalam masa sama, mana-mana yang menyimpan DDK dalam S-Market, yang simpan dalam Probit, yang simpan dalam Hotbit, mereka juga akan membuka laluan ataupun membuka laluan untuk membolehkan setiap daripada DDK yang anda ada tu withdraw dalam bentuk BDDK, Binance, atau withdraw dalam bentuk EDDK. So untuk fasa yang pertama ni kita kena bina tapak dulu. So tapak yang kita bangunkan ni adalah BDDK dan EDDK supaya ada reserve liquidity pool. Dan setiap daripada BDDK ni kita akan ada minimum $50,000 tapak asas untuk BDDK dan $50,000 tapak asas untuk EDDK. Total kedua-dua aset tu akan ada $100,000 dia punya liquidity pool untuk kita bermula perjalanan DDK V2. Okay. So detail macam mana berapa banyak USD dia punya reserve dalam liquidity pool, semua tu kita akan release from time to time. Okay. Dan saya percaya ramai juga dah dapat info untuk kita lakukan tapak awal untuk BDDK dan EDDK ni. Kita akan ada pre-sale nanti. Okay, pre-sale ni tak banyak lah sebab kita nak buat tapak awal saja, bukan kita nak jual BDDK, EDDK ni, sebab kita faham ramai dah ada DDK V1 dan hanya boleh convert saja DDK yang anda ada tu kepada BDDK untuk melakukan transaksi nak jual ke, nak beli ke. Tetapi untuk tapak awal mewujudkan BDDK dalam DEX, contoh BDDK dalam DEX PancakeSwap, EDDK dalam DEX Uniswap, kita perlukan initial liquidity pool. So akan ada pre-sale untuk BDDK dan EDDK yang berjumlah kecil saja, 50,000 BDDK, 50,000 EDDK tapak awal sebelum kita release BDDK ni kepada dalam market nanti. Okay. Alright. Seterusnya, saya akan pergi kepada LP farming. Sebab ramai yang bertanya pada saya, macam mana Datuk dalam BDDK bila kita convert menjadi version kedua ni, adakah boleh staking lagi? Dan adakah kena vote lagi macam dulu? Okay. Siapa pula yang rajin melukis ni? Anak sendiri yang melukis kan? Ada warna-warna merah pula kat sini. Okey, tak apa. Saya akan teruskan juga. Okey, so untuk DDK V2 version kedua ni, kita masih ada staking. Kita masih ada boleh stake you all punya BDDK dengan EDDK. Contoh macam sini kita boleh lihat ada EDDK staking tadi. Bezanya dia bukannya single token. Dia bukannya cuma satu token. Kalau siapa yang dah familiar atau dah biasa dengan farming, kita faham bahawa farming ni memerlukan dua token. Okay? Contoh macam BDDK dengan BUSD. Lepas tu akan wujudnya LP token, liquidity pool token. Okay, sebelum saya bercakap, maaf kalau saya cakap terlalu teknikal. Tapi inilah proses yang kita akan lalui. Bagi yang tidak faham tak apa, kita akan cuba menerangkan dalam bentuk statement ataupun announcement nanti, dan juga kita akan wujudkan kelas-kelas selepas ini. Tetapi untuk secara basicnya saya kena menerangkan pada anda semua bahawa masih wujud lagi staking ataupun farming menggunakan LP token. Jadi kalau siapa yang familiar, siapa yang dah biasa akan fahamlah di situ ada opportunity untuk sama-sama membesarkan liquidity pool BDDK dan EDDK. Dalam masa sama kita akan menikmati opportunity untuk menerima fees dari semua transaksi yang berlaku dalam jual beli yang berlaku dalam DEX nanti. Okay. Alright. So ini adalah 3 trust utama yang akan terwujud dalam DDK version kedua, iaitu ada yang pertama ada token yang dipanggil BDDK dan EDDK. Boleh pilih nak pergi ke Binance ke nak pergi ke Ethereum. Dan bila dah pergi ke Binance boleh pindah pergi Ethereum. Dan bila dah pergi ke Ethereum boleh pindah ke Binance. Jadi boleh move. Dan ini adalah fasa yang pertama. Maksud saya fasa yang pertama adalah kita wujudkan dua chain yang popular yang ada sekarang. Dan tak mustahil ke depannya akan ada multiple chain yang lain. Contohnya Matic ataupun contohnya dalam Tezos. Tapi daripada situ kita akan melihat bagaimana potensial dan momentum yang ada. Sebab kita kena faham kita punya community ni besar. Kita ada sekitar 280,000 address. Daripada situ tapak yang kita ada, community base yang kita ada ni
menunggu apakah proses seterusnya. Dan untuk mengangkat DDK ni, bukan saja mengangkat projek ini, untuk mengangkat harga DDK ni. Kerana saya percaya ramai yang di sini bertanya, oh macam mana harga DDK? Macam mana kita nak angkat harga DDK? Jadi di sinilah kita punya inisiatif ataupun usaha untuk mewujudkan DDK ni boleh dipanggil interoperable, yang di mana kita boleh hidup dalam multiple chain yang boleh mengangkat harga dan sekelip kita punya DDK tadi ke berbagai-bagai servis yang lain. Okay? Alright. So, itu adalah perangai yang pertama berkenaan dengan DDK dan BDK. Tuan Jai masih ada ke di situ? Ada Dato'. Okey, jadi kalau boleh saya nak ambil beberapa soalan Tuan Jai sebelum saya mulakan penerangan seterusnya bagaimanakah BDK ni, utilization seterusnya terhadap produk-produk yang lain. Boleh bertanyakan soalan. Kalau saya lihat dalam chatting ada ya soalan. Okey, silakan. Oh, banyak ni soalan. Okey, saya bagi satu persatu dulu ya. Alright. Alhamdulillah Datuk. Apa khabar Datuk daripada Sarawak? Okay, Dama sama, in the same time, I just noticed that there's also few people from other countries yang tak bercakap bahasa Malaysia as talk in English. So welcome to our event tonight. So most probably by few days from now, we will make some announcement to all of you to let you know the process and progress for this migration from DDK V1 to DDK V2. Okay, betul Tuan Jai, malam ni ada juga yang ikut daripada Vietnam dan Cambodia, ramai juga malam ni Tuan Jai. Jadi mereka mungkin tak faham apa yang kita cuba sampaikan malam ni, Tuan Jai. Tak apa, nanti Vision ada part lagi lah untuk mereka. Okey, ada yang bercakap ni multi convert to another coin yang lain lah ni. Yes, betul. Bukan saja multi convert, kita nak pastikan DDK ni boleh hidup dalam multiple chain. Kita dah lalui DDK fasa pertama, cuma hidup dalam satu chain saja. Dan bila hidup dalam satu chain ni saja, kita ada beberapa limited ataupun dipanggil terbatas. Kita tak boleh nak pergi ke farming, kita tak boleh nak pergi ke DEX, kita tak boleh menggunakan smart NFT. Jadi di situ akan ada kekangan ataupun limited of features yang berlaku dalam DDK V1. Dan kerana itulah kita wujudkan DDK V2 ni untuk growkan lagi, besarkan lagi DDK ni ke fasa seterusnya. Okey, ada soalan, bagaimana DDK yang di mainnet? Apakah nanti auto ke BDDK atau bagaimana? Atau harus punya BDDK pre-sale dulu Datuk? Okay, good question. Okay, yang pertama, DDK yang ada di mainnet, DDK yang ada dalam Exchanger, Xmarket, Probit semua, kita kena convert dulu. Semua akan menjadi liquid. Dia dah tak ada stake sebagai kontrak. Semua akan menjadi liquid. Tetapi DDK V1 yang ada tu, okay, DDK V1 yang ada dalam mainnet, dia tak boleh nak buat transfer. Melainkan convert saja. Convert kepada BDDK atau EDDK. Melalui mana? Melalui Exchanger. So untuk Exchanger, Datuk, tolong mute. Tolong mute semua. Tolong mute. ya. Okey, Datuk silakan. Datuk punya suara. So dengar jelas ya. Ya. Jadi untuk DDK yang ada dalam mainnet tu nanti, dia akan menjadi liquid. Dia bukan lagi dalam kontrak. Walaupun ada beberapa balance lagi, mungkin ada 2 bulan kontrak, 3 bulan kontrak, semua tu kita akan auto convert menjadi liquid. Dan DDK liquid yang ada tu kena pergi deposit dalam Exchanger. Okay, kita akan bagi step by step proses macam mana. Okay, kalau siapa yang familiar dengan Binance, kita pun faham untuk Binance ni selalu menjadi facilities untuk tukar kepada kontrak lama kepada kontrak baru. Dan mana-mana token pun, mana-mana coin yang ada kat luar sana pun dia menggunakan Exchanger untuk melakukan proses pertukaran kontrak tu tadi. Jadi sama juga macam DDK, kita akan menggunakan Exchanger, Xmarket dan Probit, dan juga akan ada Exchanger yang baru. You all boleh Google nama dia DigiFinex. 3 Exchanger ni adalah alternatif ataupun option untuk you tukar you punya DDK tu menjadi BDDK ataupun EDDK. Alright. Okey, tapi sebelum nak tukar kepada DDK kepada BDDK tu, kita mesti ada tapak dulu. Okay, BDDK dan EDDK ni mesti hidup dulu. Hidup dalam mana? Hidup dalam chain Binance. Yang di mana akan ada liquidity pool yang minimumnya akan berada $50,000 dia punya tapak untuk BDDK dan $50,000 dalam tapak untuk Ethereum. Daripada tapak awal yang ada tu baru kita akan grow step by step. Dan baru kita akan buka kepada Exchanger untuk convert
DDK kepada BDDK atau EDDK. Itu proses yang kita akan lalui nanti. Alright. Untuk supply bagaimana? Okey, supply masih sama, cuma akan ada extra 1 million. Ni good question ni. Okey, kerana kenapa ada extra 1 million? Jadi DDK ni bukan 45 million lagi lah, Datuk katanya. Memang bukan 45 million, ada extra 1 million. Dan extra 1 million tu bukan kita jual pun. Cara nak mendapatkan 1 million tu kena pergi beli secara pre-sale ataupun pergi cetak melalui liquidity pool tu nanti. Jadi 100% yang dah dibeli daripada pre-sale tu akan automatic convert menjadi asas kepada liquidity pool yang akan wujud di Binance dan Ethereum. Okey, mungkin terlalu teknikal apa yang saya cuba terangkan, tapi itulah proses yang kita akan lalui. Untuk DDK move on kepada DDK V2, dia mesti ada liquidity pool. Okey, untuk mewujudkan liquidity pool dia mesti ada capital. Dan untuk mewujudkan capital asas yang ada, kita dah allocate $50,000 dalam Binance dan $50,000 dalam Ethereum. Dari situ tapak asas yang awal barulah kita boleh mewujudkan transaksi orang jual beli nanti. Okey. Jadi akan ada extra 1 million. Yang extra 1 million tu bukan boleh beli daripada saya pun dan bukan boleh beli daripada mana-mana exchanger pun. Kena ambil daripada liquidity pool nanti yang akan disediakan. Okey, daripada okey. Kita kena ambil daripada Pinsale dia punya 1 million tu. Kalau siapa yang rasa-rasa nak pergi join pre-sale nanti boleh pergi. Dan tak ada paksaan pun. Sebab saya yakin pre-sale yang ada dalam Pinsale tu akan habis jual dalam tempoh 2-3 hari saja. Kerana sangat limited. 50,000 dalam Binance, 50,000 dalam Ethereum. Sangat limited sangat. Okay. Alright, seterusnya. Soalan, bagaimana dengan voting? Ada yang frozen, belum sempat keluarkan, macam mana caranya? Tak perlu lagi dah voting, tak perlu lagi nak buat sebarang transaction kerana apa saja DDK yang ada dalam mainnet, dia akan automatic convert atau automatic menjadi liquid DDK. Soalan daripada DD Core, di mana pre-sale Datuk? Di Pinsale ke? Ya, betul. Kedua-dua chain Binance dan untuk BDDK dan Ethereum EDDK akan ada dalam Pinsale. Kita dah deal dengan Pinsale dah. Okey, dan Pinsale dah bersedia untuk kita launch kita punya BDDK dan EDDK ni. Kalau siapa yang belum familiar atau biasa dengan Pinsale, boleh pergi buka website pinsale.com. Kebanyakannya token-token baru semua akan menggunakan mereka sebagai launchpad untuk melancarkan new token. Sebab kita nak perlukan tapak asas untuk DDK V2. Jadi kita gunakan servis Pinsale untuk transparent macam mana caranya untuk lancarkan kita punya DDK version kedua nanti. Alright? So, soalan seterusnya. So, there will be no more mainnet. Ya, betul. Boleh dikatakan macam tu. Sebab apa? Sebab dah tak ada lagi untuk voting pada delegate. Dan tidak ada lagi kepada untuk stake unstake dah tak ada. Semua akan jadi liquid dan kena pindah kepada exchanger dan exchanger akan berikan anda token yang baru nanti. Kalau anda ada 1000 DDK, dia akan bagi 1000 BDDK. Kalau anda ada 1000 contoh 10,000 DDK, dia akan berikan anda pilihan sama ada nak pilih 1000 BDDK ataupun 1000 EDDK. 10,000 EDDK. Terserah kepada kita nak gunakan chain yang mana. Okey, soalan seterusnya daripada Ramlan. Kalau kita pakai MetaMask, jaringan apa yang kita pakai? Ada dua jaringan. Jaringan Binance, BEP20 dia punya kod ataupun jaringan Ethereum, ERC20 dia punya kod tu tadi. Okey. Alright, soalan seterusnya daripada Anggi. Datuk, bagaimana dengan kami yang belum faham cara transaksi DDK ni? Adakah kelas khusus yang buat ajari kami? Kerana leader yang kami kenal dulu sudah tak pernah komunikasi. Kesian, itulah malangnya kan. Ketika promosi tiap-tiap hari call kan, tiap-tiap hari mesej bertanyakan khabar. Setelah kita dah join, ditinggalkan tanpa ibu kan. Tapi itulah dia, kehidupan ni keras kan. Jadi saya faham ramai juga yang mesej saya, Datuk macam mana caranya ni? Kebanyakannya tak ada leader, tak ada orang yang boleh bantu. InsyaAllah kita akan sediakan kelas-kelas dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris juga nanti. Okay, so we provide a class for everyone for a guide on how to migrate from DDK V1 to DDK V2 step by step. We have provide a class in Malay language and also to provide class in English language, so that it will be easier for us to convert all of our DDK mainnet to DDK V2. Okay, so stand by, nanti kita akan wujudkan dan kita keluarkan jadual-jadual dekat dalam DDK official. Just datang saja, sama ada dalam Zoom ataupun dalam kita punya virtual world nanti. Okay. Alright, ada penambahan total supply ke? Soalan seterusnya, ada penambahan total supply ke dari DDK ni?
dari 45 juta. Ya betul, ada penambahan 1 juta saja. Tak banyak pun 1 juta sebenarnya. Lain dah kalau tiba-tiba naik 90 juta kan, double ke kan. Tapi 1 juta saja. Dan 1 juta ni pun bukan kita jual. Kita tak jual 1 juta ni. Dia akan buat dalam bentuk pre-sale dan 100% yang terjual dalam bentuk pre-sale tu akan menjadi asas liquidity pool dalam DEX nanti. Okay. Alright. Alright, seterusnya soalan. Berapa satu DDK Mainnet ke BDDK Datuk? Sama saja. Okey, satu DDK Mainnet akan menjadi satu BDDK. 1:1. Okey. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Cuma harga akan berubah. Kerana saya percaya setelah kita wujudkan BDDK, harga akan meningkat. Kerana konsep yang kita bangunkan ni, BDDK ni adalah terbatas. Di peringkat awal ketika kita mencipta liquidity pool ni, dia punya supply terbatas. Dan kita akan push price DDK ni pada satu tahap, mungkin 5 kali ganda ataupun 10 kali ganda. Selepas itu barulah exchanger akan memberikan ruang untuk DDK ni migrate menjadi BDDK dan EDDK. Okey, soalan seterusnya daripada Abidin Zainal. Selamat datang Abidin Zainal. Lama tak dengar khabar. Ada malam ni Ada Datuk. Okey, sihat Abidin. Alright. Okey, adakah 31% APR tu fix untuk farming? Ni soalan yang bagus ni. Untuk farming, untuk staking, kalau kita dah familiar dalam DDK staking, kemarinnya cuma monthly. 4 kali vote setiap minggu terima dia punya reward tadi. Tetapi untuk farming BDDK dan EDDK ni, dia punya farming tak perlu voting. Hanya staking saja. Dan staking kena stake 2 token. Okey, sama ada BDDK BUSD ke, BDDK BNB ke, dan dia akan stake LP token. Dia bukan stake BDDK. Kenapa kena stake 2 token? Ada yang bertanya juga, kenapa kena stake 2 token? Tujuannya, kita stake 2 token ni adalah untuk mengukuhkan kita punya liquidity pool. So automatic, sebelum nak dapatkan LP token ni, dia kena deposit dalam liquidity pool. Dan liquidity pool kita akan grow, bigger dan besar ketika itu. Dan untuk sesiapa yang stake LP token, kita akan berikan daily reward. Okay. Ni best ni, daily reward. Setiap hari akan terima dia punya reward tu tadi. Okay, siapa yang familiar mungkin mengikuti CB5, kita dah lalu proses ni sebenarnya. Okay. Siapa yang mengikuti projek CB5, iaitu projek wallet untuk multiple asset crypto, kita dah lalu proses mewujudkan liquidity pool, kita dah lalu proses wujudkan beberapa reflection, support LP, semua tu kita dah lalui. Dan sekarang ni untuk CB5 kita ada 100,000 USD liquidity pool sekarang ni. Itu untuk CB5. Jadi sesiapa nak jual dan beli, liquidity pool dah terwujud di situ. Dan sekarang ni tugas saya adalah untuk mewujudkan pula BDDK dan EDDK supaya wujudnya liquidity pool reserve 100,000 USD untuk BDDK dan EDDK apabila DDK yang ada tu di-migrate menjadi BDDK ataupun EDDK. Alright. Alright, soalan seterusnya. Ni daripada Brother Zahid Aziz. Lama tak dengar khabar. Sihat ke daripada sana tu? Daripada Bangi tak silap saya dia tinggal sekarang ya. Soalannya. Sihat. Sihat ya? Lama tak dengar khabar. Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Teruskan. Okey, soalan seterusnya daripada Zahid Aziz. DDK DPoS akan parallel concurrently bergerak dengan AVM dan BSC atau akan dipisahkan at the end of the day it will be terminate. Okey, so bila kita move kepada fasa seterusnya, of course kita perlukan satu yang di mana kita perlukan suatu perubahan yang ke arah kebaikan. Okey, dan kerana itulah kita buat decision selepas 3 tahun DDK V1 ni berjalan daripada 2019, 2020, 2021, 2022. Selama 3 tahun DDK V1 ni telah berjalan dan kita dah kena move on ke fasa seterusnya yang dipanggil DDK V2, dan tujuan kita wujudkan DDK V2 adalah untuk memastikan DDK V2 ni boleh hidup dalam multiple chain, dan apabila selesai saja proses itu, untuk DDK V1 ni kita akan terminate. Kita akan hapuskan DDK V1 nanti. Kerana tak ada peranan pun untuk DDK V1 hidup. Dan kerana tak ada transaksi yang akan berlaku apabila semua dah selesai, automatic migrate dalam Messenger nanti. Okey, harap jelas jawapan yang saya berikan tadi. Okey, soalan seterusnya daripada John Labu. Maknanya LDDK yang dalam mainnet kena transfer ke Messenger lah ya Datuk? Maaf bertanya. Ya betul. Okey, nanti kita akan bagi ruang macam mana step untuk convert atau pilih mana-mana Messenger. Probit, S-Market
Horbit saya tak pasti kerana saya tak tahu status sekarang Horbit. Kemarin dia ada isu dengan regulator dan kadang-kadang on, kadang-kadang tak on. Kita tak naklah menggunakan servis exchanges begitu. Dan kerana itulah kita wujudkan exchange yang baru yang dinamakan DG Finex nanti. So boleh pilih. Nak guna S-Market, the family S-Market boleh guna S-Market. Yang family dengan Probit boleh guna Probit, dan kalau nak daftar exchange yang baru pun boleh, iaitu DG Finex nanti. Alright. Yes, ni ada Abang Abidin Zainal tulis di sini, DG Finex. Itulah nama exchange yang baru yang akan senaraikan BDDK dan IDDK nanti. So, soalan seterusnya daripada Norida. Banyak soalan ni, 46 mesej je. Satu-satu saya pergi. Okey, saya cuba cepat. Sebab saya percaya dah sana dah pukul malam Dah pukul berapa sana? Baru lagi. Lagi pukul 10 malam. Alright. 9.45 Datuk, 9.45. Masih awal je. Besok waktu kerja kan. Okey, tak apa. Saya teruskan juga. Soalan daripada Norida Abdullah. Maknanya frozen DDK dah tak ada ke? Betul lah tu. So, semua akan automatic menjadi liquid nanti. So, tak perlu nak tunggu, nak kena voting lagi. Dah tak ada voting dah ni dah. Kerana kita nak move on kepada fasa seterusnya DDK V2. Jadi, semua smart contract yang ada ataupun staking contract yang ada, dia akan automatic menjadi liquid nanti. Alright, soalan seterusnya daripada Zoom user. Siapa ni? How about untuk login nanti di web yang baru? Is still use username lama atau yang baru? So, DDK V1 nanti masih menggunakan seed phrase ataupun fast phrase yang sama. Dan ketika itu, dia tak ada lagi dah portal yang lama. Wallet yang lama dah tak ada. Portal yang baru akan ada. Cuma masukkan seed phrase, pilih chain mana. Masukkan seed phrase, lepas tu pilih exchanger mana you nak transfer. Dia akan ada address. Exchanger Probit, ni address dia. Exchanger DG Finex, ni address dia. Exchanger S-Market, ni address dia. Kat situ, you akan pilih select all, convert all. Jadi, automatic dia akan pergi kat situ. Okay. So, prosesnya sangat mudah. Kita pun nak simplify the process. Kita tak nak nanti ada yang tertinggal. Salah transfer. So, kita akan wujudkan satu portal migrate nanti. Okay. Dan sebelum ni, kalau seperti yang ada yang pernah dengar, kita nak menggunakan bridge daripada DDK mainnet pergi kepada BDDK. Kita pernah nak cuba usahakan sebelum ni, tetapi bila saya dah kaji, mungkin ramai yang masih belum faham macam mana menggunakan MetaMask, menggunakan bridge. Jadi saya risau kat situ, takut ada aset yang hilang. Kerana itulah kita terpaksa menggunakan exchanger. Dan kebanyakan token-token ataupun mana-mana coin kat luar sana pun dia menggunakan exchanger untuk migrate daripada kontrak baru kepada kontrak lama kepada kontrak yang baru. Okay. Alright, soalan seterusnya daripada Hamsina binti Samsudin. Okey, soalannya adalah Datuk, bagaimana pemegang DDK bergantung sama kawannya tak tahu buat apa-apa. Soalan ni macam mana ni? Soalan ke statement ni? Bagaimana pemegang DDK bergantung sama kawannya tak tahu buat apa-apa. Ni mungkin dia tanyalah, mungkin dia serahkan aset pada kawan-kawannya kan. Okey, so pertama sekali kita kena faham apabila kita berurusan dengan cryptocurrency ni, yang terbaik adalah menguruskan sendiri. Kerana kita tak nak satu hari nanti bila kita serahkan kepada kawan, kawan tu tak ke mana perginya, dia pun tertransfer ke tempat lain atau tersimpan ke tempat lain, jadi satu masalah. Kerana kita pun faham dalam kripto ni, ramai yang berkata, not your key, not your coins. Jadi kerana DDK itu aset anda sendiri, key ataupun private key tu, ataupun passphrase tu pegang kat tangan sendiri. Alright. Okay, next question from Try Ning. Okay, so this is a big group from Cambodia. Hello Datuk, when we can use DDK wallet and vote? So to migrate from DDK V1 to DDK V2, we will use a new platform. So we use exchanger to do the migration from DDK V1 to DDK V2. You just have to choose which exchanger that you want to use, whether it's Probit, S-Market, or there's a new exchanger, DG Finex. Okay, training. Hope my answer can answer your question for that, correct? Okey, soalan seterusnya. HWCLT. Salam Datuk, apakah APR 31% ni kekal atau turun? Okey, so APR yang ada dalam farming tu nanti, dia akan ada tempoh-tempoh dia. Tempoh-tempoh dia akan berubah setiap 1 bulan. Dan dia bukannya macam farming yang ada dekat luar sana. Kerana farming yang ada dekat luar sana, siapa yang masuk awal dapat besar, siapa yang masuk kemudian dapat sikit. So kita dah faham, kita tak nak macam tu. Kita akan bagi daily return tapi kecil, tapi for long term. Okey, kita dah lalu staking, kita dah lalu proses staking reward dalam DDK V1. Cuma bezanya DDK V1 adalah monthly return, untuk DDK V2 ni melalui DDK V2 ni adalah daily return. Okay. Okay, soalan seterusnya daripada Zahid Aziz. So, what is the price of DDK? DDK will flow into the LP. Which price it will follow? Itulah. So
ramai yang bertanyakan tentang price ni, dan sudah tentu price dia akan lebih tinggi sikit daripada apa yang disenaraikan sekarang. Okey, dijangka dalam 0.10 sen ataupun 0.20 sen. Dan kita akan push price tu sekurang-kurangnya 5 kali ganda atau 10 kali ganda. Might be $1. Dia akan boleh jadi $1 apabila senarai dah liquidity reserve tu dah wujud, dia akan menjadi $1. Kerana apa? Kerana limited BDDK yang DDK yang tadi sebelum DDK V1 tu sampai. Soalan daripada Syauqi Rafi Muhammad Sokri. Datuk boleh lukis tak? Ni soalan macam nak tanya ahli politician kan. Tak faham kita lukis baru faham. InsyaAllah kita akan keluarkan beberapa infografik nanti. Okay? Ataupun guideline untuk memahami lebih lanjut nanti. Okay? Alright. Aris Masjus. Soalan seterusnya daripada Aris Masjus. Bisa jelaskan rincian tokenomik DDK? Okay. Seperti kita faham DDK ni supply dia tak banyak mana pun. 45 million atau 46 million. Dan di situ dah kita dapat lihat bahawa tokenomik DDK ni sangat kukuh. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, DDK ni kalau kita lihat dia punya distribution of token ni ataupun tersebarnya token ni banyak tangan. So tak ada whale yang pegang yang besar. Jadi untuk move on kepada V2 ni, saya jangkakan di situlah kekuatan yang kita dapat lihat. Kerana sebelum ni mungkin DDK V1 ni terbatas. Kerana feature-feature yang kita cuba wujudkan tak dapat diwujudkan dalam DDK V1. Dan apabila terwujudnya DDK V2 ni, contohnya kita boleh simpan dalam MetaMask, kita boleh simpan dalam mana-mana wallet, kita boleh trading dekat PancakeSwap, kita boleh trading dalam Uniswap. Kat situ feature-feature yang akan diwujudkan akan lebih menampakkan kelihatan jelas dia punya tokenomik ni nanti. Kekuatan tokenomik yang kita dah ciptakan daripada DDK tadi. Right? Alright, seterusnya daripada Zoom user. So DDK ni dia punya apps boleh pakai macam PayPal atau macam Bitcoin Paywave. Ni dalam CB5. Boleh dapatkan info tentang Coinbot Finance. Okay. Berkenaan dengan kita punya QR code solution tu tadi. Dan juga saya akan terangkan selepas ni feature-feature yang akan wujud, produk yang akan wujud. Kalau masih ada waktu selepas ni. Alright. Untuk projek yang saya beritahu sebelum ni. Alright, seterusnya soalan daripada Mr. C. Datuk nak tanya DDK ni ada monthly-nya, bulan-bulan. Dia tak ada bulan-bulan, dia ada hari-hari. Sebab kerana farming dan staking yang kita wujudkan akan mewujudkan daily return reward for farming. Dan tapi bukan staking satu token, kena staking 2 token. Alright. Soalan seterusnya daripada Mirs. Frozen DDK boleh di-forward dan digunakan semula ke? Ya, Frozen akan menjadi liquid kena convert melalui exchanger. Okey, soalan seterusnya daripada Noziah Rahim. DDK yang jadi liquid berada di mana? Dalam CB5 ke? Tidak. DDK yang jadi liquid tu akan berada dalam wallet DDK V1. Cuma dia tak ada wallet untuk transfer, melainkan pergi convert kepada exchanger, pilih nak pergi BDDK atau ADDK. Dari situ baru boleh jual dan beli. Alright, soalan seterusnya daripada Amin. Berapa harga pre-sale? Saya dah serangkan sebentar tadi. Sekitar 10 sen ke 20 sen harga satu DDK. Okay, soalan seterusnya daripada kami ni, after launch to the new DDK V2, how about login part? Okay, so the first step, you have to log in to the portal that we will launch soon. So you use the same passphrase to log in to the previous, to the new platform, but that login only enable to transfer into the exchanger, just to do the conversion part to BDDK or EDDK. From there, baru you all boleh buat transaction untuk jual dan beli BDDK di market nanti. Alright, soalan seterusnya daripada Mirs. Bagaimana dengan baki yang tinggal dalam akaun DDK lama, dah spend banyak? Jadi kat situ jangan risau. DDK V1 akan ada dia punya laluan untuk convert menjadi BDDK dan EDDK. Kalau convert pergi exchanger. Daripada exchanger tu sebab kita kena buat pilihan. Nak menjadi BDDK atau EDDK. So kerana itu dia tidak automatik. Okey, kena buat pilihan. Nak pergi ke Binance atau pergi pada Ethereum. Alright, soalan seterusnya daripada Melvin Wong. Bagaimana dengan smart contract DDK? Jadi kat sini kita dapat lihat dengan adanya DDK V2, kita akan ada new smart contract dalam public blockchain Binance. Kita ada new smart contract dalam public blockchain Ethereum. Both chain kita akan ada smart contract. Contohnya smart contract untuk bridge. Contohnya smart contract untuk farming. Semua tu menggunakan smart contract teknologi untuk mewujudkan bridge dan farming nanti. Alright, soalan seterusnya daripada Asmadi. Bagaimana fungsi DDK untuk CB5, Datuk? Okay, CB5 ni salah satu wallet, dipanggil non-custodial wallet yang telah kita wujud, dah ada dalam Google Play Store sekarang ni.
Cuma untuk sekarang ni DDK CB5 wallet ni dia tengah melakukan upgrade untuk membolehkan beberapa feature yang baru yang akan diwujudkan nanti. Dan untuk kedepannya sebenarnya tak perlu bergantung pada mana-mana wallet. Boleh gunakan mana-mana wallet BDDK ni ataupun EDDK ni, boleh pakai MetaMask, boleh pakai mana-mana decentralized wallet kita boleh gunakan. Alright. Soalan daripada SAS, macam mana nak cash out? So nak cash out, DDK V1 tu kena convert pergi pada Exchanger, dan pada Exchanger tu pilih nak pergi DDK atau EDDK. Dan dari situ nanti boleh trading, jual dan beli melalui Exchanger sendiri, ataupun kalau tak nak bergantung pada Exchanger, boleh pilih DEX, Packet Swap ataupun Uniswap. Okay, soalan seterusnya daripada Zahid Aziz. How many pairs that will be available at first soon after launch? Ada 4 pair. Okay, ada 4 pair. Okay, untuk Binance ada 2 pair, untuk Ethereum ada 2 pair. So pair dia adalah BDDK BNB, itu yang pertama. Yang kedua, BDDK BUSD untuk stablecoin. Dan untuk Ethereum pun ada 2, EDDK Ethereum, itu untuk pair pertama. Yang keduanya ada EDDK USDT. Jadi ada pair asas awal dalam DEX nanti. Apabila kita wujudkan dia punya liquidity pool reserve yang awal. Alright, soalan seterusnya daripada Miss. Masih menggunakan passphrase yang lama ke? Ya, betul. Jangan hilang passphrase tu. Kerana passphrase itulah untuk anda mengakses aset dan move to Exchanger yang baru dan convert. Alright, ni soalan ulang-ulang je ni. Datuk, hibahnya macam mana tu nanti kat BDDK, EDDK? Akan ada farming dan staking. Tapi bukan satu token, ada 2 token. Okay, kerana apa 2 token? Kerana stake LP token. Ni soalan bagus ni daripada Pencil Brand. Boleh simpan dalam Trust Wallet juga ya, Datuk? Ya, betul. Kerana BDDK dan EDDK adalah public blockchain dan boleh simpan dalam Trust Wallet juga. Nampak tak? Kelebihan yang akan ada nanti dalam BDDK V2. Bukan saja simpan dalam wallet tersendiri, boleh simpan dalam Trust Wallet, boleh simpan dalam MetaMask, dan mana-mana wallet decentralized wallet untuk Binance kita boleh pakai. Okey, soalan seterusnya daripada Aris Mas Jos. Presale DDK ataupun presale BDDK ni di mana nanti? Di Pingsale. Betul. Di Pingsale nanti. Okey, nanti kita akan bagi link. Kita akan buat announcement untuk presale BDDK dan EDDK untuk kita create tapak asas bagi liquidity pool untuk BDDK dan EDDK. Alright. Alright, seterusnya soalan daripada Melvin Wong. Okey, DDK masih native coin. Okey, DDK akan menjadi EVM coin. So dekat situ kita akan melihat DDK ni akan menjadi token nanti. Alright. Dan kelebihan yang ada dalam token ni, dia boleh hidup multiple chain. Bukan bergantung pada satu chain saja. Akan ada Binance, akan ada Ethereum nanti. Alright. Salam Datuk, mohon buatkan video how to step by step. InsyaAllah kita akan wujudkan nanti step by step video dan juga explanation dalam announcement nanti. Kerana saya percaya ramai juga nak gunakan video tu untuk serahkan kepada grup masing-masing. Alright, soalan seterusnya daripada Aris Mas Jos. Datuk, berhenti menu minting DDK dibuka je? Ya. Nanti akan ada platform untuk minting dan burning. Itulah tadi bridge tadi. Dia boleh bridge dan dia boleh minting. Sebab proses bridge tadi, contoh kita ada BDDK, dia kena burn BDDK, minting EDDK. Ataupun kita ada EDDK, kita akan burn EDDK, minting BDDK. Ramai yang tanya penanganan tokenomic DDK terbaru. Kita akan keluarkan nanti. Alright. Soalan seterusnya daripada Adi. Kalau DDK di S-Market, macam mana itu Datuk? Masih bisa kita pindah dan ambil? Ya. S-Market, Probit dan New Exchanger, DigiFinex akan buka laluan untuk kita convert daripada DDK mainnet menjadi DDK V2 nanti. Right? Nanti kamu Boleh apa? kamu halim kata. Ini soalan yang ulang saja ni. Right? Ini ada soalan daripada Wan Cuki ni. Mungkin ada bug. Kalau ada bug, message okay, untuk berkenaan dengan support atau berkenaan dengan soalan-soalan teknikal, you all boleh message directly di Coin Official. Mereka aktif tu. Mereka aktif ambil soalan question dan kadang-kadang dia pass pada saya soalan yang tak dapat mereka jawab. Utamanya berkenaan dengan teknikal. Jadi jika ada berkenaan isu teknikal, account ada bug ke atau macam mana error ke, boleh message directly kepada Coin Official, kita akan jawab one by one. Alright. Soalan daripada Rusdi. Salam Datuk, dulu kalau ada tidak salah masih ada DDK terpending belum diberikan kepada SH, bonus untuk next bagaimana. So kita akan convert kepada DDK V2. Semuanya akan dibuat melalui DDK V2, bukan DDK V1 nanti.
Kerana DDK V1 ni kita akan terminate dan migrate menjadi DDK V2. Alright. Soalan daripada Pak Jim. Prediction harga. Ni saya malah nak cerita prediction harga lah. You all boleh analyse sendiri teknologi yang kita wujudkan ni. Jawapan ni tulisan daripada Abang Abidin Zainal. Cantik jadi LP. Ya betul. Kerana LP ni kita tak perlu bergantung harap kepada exchanger. Dan orang tengahnya tidak ada lagi di situ. Nak jual, nak beli, kita boleh real time saja. Tanpa perlu tunggu proses withdrawal. Alright. Daripada Nur Ifan Syahfani. Salam jumpa Datuk. Ada soalan DDK V2 system. Bagaimanakah? Apakah metode metode vote ataupun mining? Tidak ada lagi voting untuk DDK V2. Semuanya automatic. Semuanya automatic reward, automatic dia punya return dia nanti. Okay. Alright. Ada soalan daripada CMS. Bolehkah tukar separuh pada BDDK, separuh lagi EDDK? Ini pun good question. Terserah kepada you all. Terserah kepada anda sama ada nak tukar separuh BDDK atau separuh EDDK. Kerana di situ bukan saja you boleh tukar separuh BDDK, EDDK. Dah jadi semua BDDK pun boleh convert lagi jadi EDDK. Pakai bridge yang saya tunjuk sebentar tadi tu. Cuma bayar fees saja. Contoh kita ada BDDK nak pergi ke Ethereum, bayar fees Binance. Kalau daripada Ethereum nak pergi BDDK, bayar fees Ethereum. Aset dalam chain mana yang you all ada tu, itu yang fees yang perlu dibayar. Okay. So soalan daripada Ramlan, di MetaMask bisa staking juga? Ya betul, boleh. Nampak tak? Bila kita convert menjadi V2 ni, dia ada banyak kelebihan. Dia boleh gunakan MetaMask untuk staking. Dia boleh gunakan Trust Wallet untuk staking. Kalau dulu kalau di V1 tu kita terpaksa staking dalam wallet kita sendiri. So terbatas di situ. Okay, alright. Terima kasih dengan soalan tadi. Okay. Datuk, supaya orang awam cepat faham DDK baru ni, tolong buatkan video. Okay, insyaAllah. Seperti biasalah kalau video-video ni memang Datin Yani yang memang pakar berkenaan dengan video-video ni. Dia dah buat macam-macam tutorial ketika menjadi student NAS Daily tempoh hari kan. Kita akan buat video-video tutorial, kita akan wujudkan video-video kembali insya-Allah. InsyaAllah saya akan cuba. Sebab apa nak video? Sebab 80% orang banyak tak faham dan tak ada leader lagi. Kesian. Jadi kita akan wujudkan insya-Allah, right? So soalan daripada Zahari, apa beza guna MetaMask dan CBFI? Tak ada beza pun sebenarnya. Kedua-duanya wallet non-custodial, kedua-duanya decentralized wallet. Kedua-duanya aset yang anda simpan dalam MetaMask atau CBFI, private key dekat tangan masing-masing. Cuba terserah kepada anda nak guna mana satu. Saya tak ada ketapkan mana yang boleh guna, mana tidak boleh guna, terserah. Kerana teknologi ni tanpa sepadan. Terserah pada mana, macam mana kita nilaikan nak guna MetaMask atau CBFI. Alright. Kalau Datuk, macam mana untuk cairkan BDDK ke wang ringgit? Ni pun soalan yang bagus. Metano only. Okey, sebenarnya apabila dah jadi EDDK, dah jadi BDDK ni sangat mudah. Kerana BDDK ni kita kena faham, BDDK ni Binance punya token. Jadi bila dah ada Binance punya token ni, nak withdraw, nak menjadi wang ringgit, kita boleh gunakan pancake swap. Tukar kepada BUSD atau tukar kepada USDT. Sama juga macam EDDK. Kalau sebelum ni kita kena pergi ke exchanger. Dan exchanger pula kena ada proses withdrawal. Takes time, 24 hours, few days. So kita upgrade kepada fasa V2 ni memudahkan semua untuk jual dan beli. Termasuk withdrawal. Tak perlu bergantung harap. Kalau contoh 3 pagi, 4 pagi pun boleh jual BDDK jadi USDT. Lepas tu USDT boleh pindah pada mana-mana P2P yang ada. Contohnya Metano lah ataupun Binance, Huobi, KuCoin. Okay, soalan daripada Akramin. Buat masa ni boleh sudah lihat LP token CB5. Ni CB5 soalan. LP token CB5 sudah wujud. Ada $100,000 dalam pancake swap ataupun dalam Binance. Dan itulah saya yakin BDDK dan EDDK ni akan berjaya kerana kita dah lalu proses bersama CB5 beberapa bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu. Dan CB5 sudah listing dalam pancake swap dan ada $100,000 reserve liquidity pool. Dan untuk BDDK ni adalah tugas kita untuk memastikan pula BDDK dan EDDK ni ada liquidity reserve tanpa perlu bergantung kepada mana-mana exchanger untuk jual dan beli. Alright. Okey, soalan seterusnya daripada Ardian Shah Nasution. Apa khabar Ardian Shah? Sihat ya? Semoga sihat di sana di Medan. Datuk, apa hubungannya projek ini dengan Harimau Gold Capital, Datuk? Apa nanti BDDK, EDDK boleh tukar ke emas fizik ke, Datuk? Ni pun soalan yang bagus. Okey, so apabila kita dah sediakan platform DDK V2 bersama tokennya, dah ada bridge dan juga ada farming, kita perlukan utilization. Okey? Dan ketika kita perlukan utilization ni, kita tak boleh bergantung harap kepada orang lain. Jadi kita wujudkan semula jenama Harimau Gold.
ataupun jenama harimau min. Okey, jadi harimau min gold tu jenama yang lama. Kalau siapa-siapa pergi ke Google tu boleh tengok harimau min. Boleh. Berapa banyak physical goal yang kita dah keluarkan sebelum ni. Saya rasa lebih daripada 20-30 version. Ada juga dikeluarkan untuk ahli politik, ada untuk persatuan, untuk kerajaan Malaysia dan banyak physical goal. Jadi harimau min gold ni jenama branding yang dah sangat kukuh di Malaysia. Dan untuk fasa seterusnya, saya relaunch balik atau revive balik jenama Harimau Min Capital. Yang di mana Harimau Min Capital ni adalah salah satu projek yang ada berbagai produk yang baru yang di mana kita boleh gunakan BDDK dan EDDK itu sebagai deposit dan withdraw. Okey, contohnya kita nak trading forex. Nak trading forex trading forex pair euro USD. Kalau sebelum ni kita gunakan mungkin USD kan untuk deposit. Sekarang kita boleh gunakan BDDK, real time deposit, real time withdraw. Dan bukan saja forex, kita akan ada beberapa produk seperti physical gold. Jadi boleh gunakan BDDK untuk beli physical gold online saja di mana-mana negara. Kalau sebelum ni kita cuba wujudkan tetapi terbatas. Dekat sekarang ni lah fasanya untuk kita ciptakan satu ekosistem yang di mana dalam Harimau Gold Capital ni akan ada physical gold, forex, crypto trading, crypto spot, crypto futures, copy trade, IB program juga. Okey. Okey, soalan seterusnya, Datuk, kenapa tidak sandarkan semula harga DDK kepada emas? Ni soalan ni saya terpaksa terangkan. Kena faham DDK ni cryptocurrency, bukan stablecoin. Kerana itulah DDK ni tidak bersandarkan kepada emas. Okey, tetapi untuk projek Harimau Minggu tu kita ada stablecoin gram. Okey, dan stablecoin gram ni boleh bersandar kepada emas. Alright, soalan seterusnya. Okey. Banyak ni soalan ni. Kalau saya rasa saya jawab semua soalan ni 2-3 jam sampai 3-4 pagi tak habis ni, Tuan Jai. Ulang-ulang soalan yang sama je. Ustaz dengan penerangan lah Datuk. Soalan seterusnya daripada Kak Pah Jutawan. Datuk, so Imin BDDK kat Probit boleh pindah ke Binance Messenger untuk di trade? Ya, betul. Jadi DDK yang ada dalam Probit tu tadi, dia boleh pergi withdraw dalam Binance directly daripada dalam Probit. Pergi ke dalam Binance Messenger. Maksudnya bukan Binance Messenger, Binance Chain. Dan trade dalam DEX, Pancake Swap. Kalau Ethereum, pakai DEX Uniswap. Right? Mute. Okay. Soalan daripada Ahmad Fahmi. Question. Convert to BDDK via centralized exchanger safe enough? Ni bagus soalan ni. Okay, kita pun exchanger ni banyak dia punya hanky-panky dia. Tetapi kita kena sedia maklum, semua token, semua coin pun menggunakan centralized exchanger untuk memudahkan proses orang ramai. Kerana tidak semua yang tahu macam mana menggunakan MetaMask, macam mana menggunakan Web3, dan kadang-kadang aset dia terlepas, terhilang, salah bayar, salah transfer. So kita tak nak ada risiko tu. Kerana itulah kita menggunakan exchanger yang ada seperti Xmarket dan Probit, dan kita tambah lagi satu exchanger, DigiFinex. Jadi wujudkan banyak option kat situ. Alright. Okay. So saya rasa saya dah ulang-ulang soalan yang sama saja. Okey Tuan Jai. Okey, saya dah menjawab semua soalan Q&A yang ada dalam tu. Banyak soalan tadi. Ya. 30-40 Boleh soalan. teruskan. Sebab boleh teruskan. Jadi saya teruskan presentasi saya terusnya. Okey, saya akan buka lagi satu ni. Jadi Datuk teruskan penerangan sebab kalau soalan nanti banyak lambat pula. Alright. Sebelum saya teruskan, sebelum tu saya nak minum dulu, take a break dulu. Silakan semasa siapa-siapa nak minum air, silakan dulu. Dalam 1 minit, 2 minit, silakan. Assalamualaikum Datuk.
Aduh, Datuk. Poinnya kami. Dia juta modalnya. Hello, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Founder, mau tanya sebentar Founder, 1 menit aja. Ya, silakan. Kalau kita swap dari DDK menjadi BDDK sama IDDK itu, apakah nantinya kita bisa swap balik ya ke DDK? Okey, tujuan kita nak move kepada fasa seterusnya kerana semua fasiliti, semua features yang akan ada dalam BDDK dan IDDK. Tak perlu pindah balik kepada IDDK. Kenapa nak pindah balik kepada DDK? Kerana di situ dia takkan ada staking, takkan ada voting lagi dah. Berarti untuk DDK-nya itu menjadi token ya, bukan native ya? Menjadi token dalam multiple chain. Ada dalam Binance dan Ethereum peringkat awal, dan kita akan ada multiple chain yang lain lagi. Tezos dan Matic seterusnya. Sama macam USDT. USDT pun ada multiple chain kan, betul tak? Ada dalam Tron, ada dalam Ethereum, ada dalam Binance. Jadi situ kita punya growth lebih besar, lebih luas kerana multiple chain yang akan terwujud membolehkan kita wujudkan berbagai-bagai features yang ada. Alright? Oke, makasih Founder. Okay, sama-sama. Okay, nampak tak apa yang saya cuba share ni dekat dalam screen yang saya share ni? Boleh dapat jelas? Tolong feedback. Nampak. Okey, jadi kat sini kalau kita lihat ini adalah Nampak jelas. ini adalah projek Harimau Mint. Okey. Dan kita dah faham, dah familiar dengan jenama Harimau Mint Gold. Yang di mana Harimau Mint Gold ni dia mengeluarkan physical gold. Pada awalnya kita dulu. Okey. Datuk, share screen Datuk ada pitak-pitak yang warna kelabu ni apa? Kurang jelas share screennya. Okey. Sekarang okey. Belum. Nama? Okey, macam mana sekarang? Okey. Masih ada Datuk. Ni okey sikit lah. Dah okey. Dah jelas Datuk, dah jelas. Sudah jelas. Ya. Okey. Jadi saya akan berikan sedikit penerangan tentang Harimau Mint. Okey. Jadi kita dah familiar, kita dah biasa dengan jenama Harimau Mint ni adalah pengeluar physical gold di Malaysia. Okey. Dan atas beberapa meeting, beberapa discussion dengan beberapa leader daripada Malaysia, Brunei, Indonesia, Vietnam, Thailand, Cambodia, mereka request kepada saya untuk wujudkan satu produk. Produk yang sama seakan-akan macam ETPS, sama seakan-akan macam yang ada di dalam market untuk mereka sama-sama menggunakannya. Sebab ramai daripada kita ni ada yang trading forex, ada yang trading physical gold, ada yang trading di gold leverage account, ada yang trading spot, ada yang trading futures. Jadi di sini saya rangkumkan semua, saya combinekan semua dalam satu platform. Okey. Dan platform yang saya bangunkan ni akan ready dalam minggu depan paling lambat. Kerana apa? Kerana proses development ni dah mula beberapa bulan yang lalu. Jadi di sini dalam satu platform kita combinekan semua produk yang ada ni atas request daripada komuniti sendiri. Okey. Jadi kat sini kita dapat lihat kita ada 10 buah produk termasuk blockchain CBFI dan BDDK dan EDDK. Kenapa ada CBFI, BDDK dan EDDK di situ? Kerana kelebihannya di sini, mana-mana komuniti yang dah ada CBFI, yang dah ada BDDK, yang dah ada EDDK boleh gunakan token
CB5 ataupun BDDK, EDDK tadi deposit directly. Sama ada nak beli physical gold ke, nak trading forex ke, ataupun nak beli digital gold account ke, atau nak trading spot futures crypto pun ada. Okey, sebelum saya pergi detail produk ni, banyak. Nanti link ni saya akan share kepada leader-leader. You all boleh study sebelum kita release platform nanti. Tapi kita lihat dulu, apakah payment gateway yang ada. Okay. So payment gateway yang ada, yang dah ada integrate dalam platform terlalu banyak. Okay. Dalam masa yang sama, kenapa ada banyak multiple of action? Kerana kita nak cover projek ni supaya mana-mana user daripada luar datang kepada kita. Dalam masa yang sama, mana-mana community yang dah ada BDDK, EDDK dan CB5 boleh menggunakan untuk mendapatkan diskaun. Itu kelebihan yang ada pada CB5, BDDK dan EDDK. Tetapi untuk user yang luar, dia boleh menggunakan semua payment gateway yang ada. Okay. Ada PayPal, ada Pasapay, boleh guna credit card, boleh guna debit card untuk melakukan deposit dan withdraw. Kita boleh tengok option yang ada ni. Boleh deposit dan payout. Okay. Ada juga PayPal. Okay. Ada juga Safe Charge. Dan bukan itu saja. Boleh gunakan coins. Okay. Coins yang ada ni, Bitcoin, Ethereum semua ada. Ada Bitcoin 13. Stablecoin pun ada. Dan ini adalah untuk membuatkan platform ni meluas. Tetapi saya faham, kebanyakan daripada kita nak menggunakan BDDK pun boleh. Kerana BDDK ni kita letak sebagai option yang utama di sini. Kerana itulah ada menu utama di sini, blockchain CB5, BDDK dan EDDK dekat dalam bahagian ni. Alright. Tetapi untuk option, kebanyakannya mungkin daripada grup kita nak pakai yang lain pun boleh juga. Okay. Ini adalah payment gateway yang ada, option yang ada untuk platform Harimau Mint Capital tadi. Alright. Okay. So di sini ada juga yang bertanya pada saya, okay, untuk produk trading, instrumen apa yang disediakan? So kat sini boleh klik kat sini, Multi Asset Enhance, klik trading instrument. So untuk trading ni, kalau siapa yang familiar menggunakan MT4, dia ada dua, MT4 dan C Trader. Dia ada Forex, semua pair Forex lebih kurang 100 lebih, 103 pair Forex, Euro USD, GBP USD. Okay, lepas tu dia ada juga crypto CFD. Ni siapa yang familiar trading futures dalam Binance atau Huobi kan, akan ada futures untuk trading Bitcoin, Ethereum, Binance, Theta, Kava, Qtum, semua ada. Semua kita sediakan dalam platform, satu platform yang sama untuk trading, dan semua ni menggunakan MT4 dan C Trader. Okay. Dalam masa yang sama juga, bukan saja forex dan crypto, ada spot metal, ada gold, silver, ada energy, crude oil, ada share untuk USA market, untuk Euro market, Asia market. Dan siapa familiar dengan trading forex, kita sama-sama macam kerjasama untuk wujudkan IB system dalam ni. Okey. Dan kita boleh wujudkan sama-sama untuk besarkan grup anda melalui sistem trading instrumen yang multiple ni. Lebih kurang 300 instrumen yang akan ada. Dan semua trading pair yang ada ni boleh gunakan BDDK, EDDK dan CB5. Dan mungkin sebelum ni kita hanya ada DDK V1. Untuk trading forex kita kena withdraw dekat S-Market. Trading dekat S-Market kita kena withdraw, deposit dekat forex broker. So tak perlu lagi dah. Kita wujudkan satu platform memudahkan orang ramai untuk jual dan beli ke semua instrumen yang diwujudkan ni hanya menggunakan BDDK, EDDK dan CB5. Okay, alright. So, kalau saya terangkan lebih terlalu detail semua ni, dia terlalu banyak. Dan sebenarnya, saya lebih suka menunggu platform ni ready. Kerana bila platform ready, dah tak perlu nak explain. Hanya anda terus guna, buka account, terus trading saja. Tetapi inilah proses-proses yang kita dah develop selama beberapa bulan ni untuk mewujudkan ke semua 10 produk ni bersamaan. Okay, dia tak ada produk ni jalan dulu, tidak. Kesemua produk ni dah 90% ready dan hampir nak di-launch dalam minggu depan atau minggu satu lagi. Kesemua 10 produk ni akan ready. Kenapa saya cakap semua dah ready? Kerana untuk pengetahuan anda semua, pada hari besok, 27 hari bulan dan 28 hari bulan, saya akan ada expo blockchain conference di London. Dijemput sebagai speaker selama 10 minit di atas pentas untuk menerangkan ke semua produk ni. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi inilah tapak ataupun permulaan perjalanan untuk kita move forward kepada seterusnya.
dan kena selesaikan BDDK dengan EDDK tadi, termasuk CB5 yang kita include sebagai salah satu deposit method. Ada deposit withdrawal method yang ada. Di situ kita sama-sama bersama komuniti membawa peluang yang ada dalam Harimau Mint tu tadi. Okey. Jadi saya bagi satu-satu secara ringkas saja. Okey, physical gold metal dia ada beberapa produk dan semua produk physical gold adalah 24 karat. Ada 0.1 gram. Oh, silap. Paling kecil ni 0.01 gram tak silap saya. Jadi saya double check. Dan dalam gate book ni, dalam information ni belum ada sepenuhnya. Kerana ada yang request daripada Indonesia untuk mewujudkan micro gold sehingga 0.001 gram. Okay, dan kita akan wujudkan dalam bentuk design kita sendiri, Harimau Mint tadi. Boleh pilih nak gold bar atau gold coins, ada dua bentuk. Dan sistem physical gold ni boleh gunakan BDDK dan EDDK atau menggunakan cryptocurrency atau menggunakan credit card dan debit card untuk beli physical gold. Dan automatik dia akan hantar kepada mana-mana negara. Kalau kata di Filipin, dia akan hantar pada Filipin. Hanya anda perlu membayar dia punya shipping fees tu nanti. Alright? Dan kita ada juga digital gold saving account. Siapa yang familiar dengan gold saving account, okay, digital gold saving account ni dia 100% back dan ianya adalah stable coin. Jadi ada juga bertanya pada saya tadi, apa jadi kat DNC lama saya? DNC ni akan boleh convert menjadi digital gold saving account di sini. Okay, kita akan buka ruang untuk convert jadi digital gold saving account untuk digunakan dalam platform Harimau Mint tu tadi. Okay, tak banyak, dalam silap saya dalam 80 pemegang saja ada dalam DNC yang menunggu sekarang ni. InsyaAllah kita akan buka ruang untuk convert menjadi digital gold saving account dalam bentuk gram. Okay. Seterusnya ada digital gold convert account. Ini macam kalau siapa familiar dengan kedai pawn shop. Okay. Atau dalam bahasa Melayunya kedai pajak. Jadi kat sini siapa-siapa yang ada digital gold saving account tu tadi boleh masuk ke dalam digital gold convert account akan dapat 70 ke 80%. Dia boleh 80%. 80% daripada jumlah nilai semasa gold tadi tu. Dan dia boleh pilih sama ada nak terima dalam bentuk bank atau nak pilih dalam bentuk credit card atau nak terima 80% dalam bentuk USDT ataupun stablecoin atau cryptocurrency. Atau yang familiar di Malaysia dipanggil Aranu. Ni dipanggil online Aranu. Okey. Seterusnya kita ada digital gold asset enhance. Ini pun salah satu produk yang menarik kerana ada beberapa request daripada leader di Malaysia memberi saya info untuk mewujudkan dia punya leverage gold 10 kali ganda. Contohnya anda beli gold berharga $100, dalam pegangan ada $1,000. 10 times of your capital tu tadi. Okay. Alright, seterusnya produk multi asset enhance. Okay, multi asset enhance ni adalah trading, boleh dikatakan trading forex broker lah. Semua produk-produk seperti forex, bond, commodity, equity, ETF, derivative dan crypto. Untuk multi asset enhance ni boleh gunakan MT4 dan C-Trader. Okay. Alright, so seterusnya adalah produk HMPay atau dipanggil Merchant and Payment Gateway. So bagi yang familiar dalam CB5, kita dah cuba wujudkan QR Pay. Tapi di situ ramai yang tak menggunakannya kerana ada kekangan daripada teknologi itu sendiri. Tapi alhamdulillah dengan adanya web-based invoice ni, lebih mudah untuk kita rekrut merchant, lebih mudah untuk kita generate invoice. Contohnya kita nak terima pembayaran dalam bentuk $100 dalam BDDK. Kita generate invoice dalam HMPay tadi, $100 yang dibayar, tetapi di belakangnya adalah dalam bentuk BDDK ataupun apa-apa saja cryptocurrency yang ada di luar sana. Okay. Alright, seterusnya Cityscape Lifestyle. Okay, ini kalau you all Google nama Cityscape ni nama yang besar. Kerana Cityscape ni salah satu company ataupun salah satu syarikat construction yang dah terwujud di Dubai dan Bangladesh. Okay, dan mereka ada berbagai-bagai building ataupun property yang ada di beberapa negara. Dan hasil atas kerjasama yang dibuat oleh saya melalui Cityscape tadi, terwujudlah NFT based real estate platform yang ada marketplace. Tapi tadi ada juga salah satu user kita ataupun kawan kita, Pak Suryadi, mesej saya personally tanya, macam mana caranya saya ada resort di Indonesia untuk saya wujudkan dalam bentuk token. Inilah platformnya. Jadi boleh gunakan platform ni untuk tokenizekan you punya resort
dalam masa sama ada marketplace untuk jual dan beli dalam bentuk fraction of token. Alright. Okey, seterusnya berkenaan dengan copy trading platform. Okey, so kita fahami bahawa tak ramai yang familiar dengan trading. Jadi kita wujudkan satu platform yang memudahkan orang ramai menggunakan konsep follow trading. Siapa yang familiar melalui follow trading akan tahu dengan adanya copy trading ni memudahkan untuk melihat portfolio yang ada, untuk follow mana-mana account, untuk trading dengan mudah. So kita wujudkan copy trading yang di mana sebelum ni kita cuba wujudkan dengan MKS tetapi tidak berhasil. Tapi alhamdulillah dengan platform ni insya-Allah kita akan wujudkan kembali. Alright. So seterusnya berkenaan dengan blockchain CBFI. Okay. So blockchain CBFI ni ramai yang kita dah faham. So tak perlu saya terangkan. So yang terakhir adalah berkenaan dengan IB. Okay. So ramai daripada kita menunggu proses untuk IB ni tadi. So di sini kita akan wujudkan IB program atau dipanggil Introducer Broker yang membolehkan orang ramai untuk rekrut ataupun untuk educate dia punya group, dan daripada IB ni tadi akan ada reward affiliate ataupun dipanggil reward commission daripada lots yang trading yang dibuka ataupun reward trading daripada produk yang dibeli tadi. Alright, Tuan Jai, saya rasa saya dah explain semua sedikit berkenaan dengan produk secara asas saja ni, dan insyaAllah kedepannya kita akan mewujudkan lebih banyak Zoom dan lebih banyak perjumpaan-perjumpaan, dan dalam masa sama kita akan wujudkan lebih banyak video-video dan guide untuk memahami macam mana caranya DDK V2 ni grow kepada fasa yang seterusnya. Tuan Jai, insyaAllah. Okey, Dato'. Jadi untuk ada soalan yang berbentuk suara ke apa ke yang bukan secara type, sorang-sorang dulu. Mungkin ada Datuk nak jawab sebelum Datuk. Besok Datuk event kan? Ya betul. Waktu Malaysia saya punya waktu Malaysia berapa pukul 12 malam waktu Malaysia saya punya event menerangkan tentang 10 produk ni lah di pentas London Economy, Blockchain Economy. Okay. Salam Datuk. Ya silakan. Datuk, nak tanya Datuk. Ada tak macam future, contohlah kan Bitcoin boleh digunakan contohlah beli barang ke, adakah BDDK ni berpotensi buat macam tu Datuk? Okey, itu yang dipanggilkan SMP. Okay, terima kasih tadi soalan tu. Okey, itulah kita wujudkan salah satu feature itu dipanggil SMP. SMP ni lah untuk menggunakan pembayaran menggunakan BDDK, EDDK, CBFI dan semua kripto yang ada. Okey. Dan untuk pembelian barang kebanyakannya ramai tak nak terima Bitcoin atau ramai tak nak terima BDDK kerana harganya berubah-ubah. Tetapi dengan wujudnya sistem merchant dan payment gateway ni dia akan fix jumlah dia. InsyaAllah kita akan wujudkan itu nanti. Okay. Ini ada soalan daripada dalam chatting. Ada yang kata tunggu gold best physical gold. Okey, ini soalan daripada N. Ada akaun Islamic swap free ke Datuk? Ya betul. Okey, jadi dalam trading forex tadi kita pun ada wujudkan Islamic swap free account. So siapa yang nak create account boleh pilih untuk Islamic swap free account. Akan ada juga wujud, alright? Okey, ada juga soalan daripada Ahmad Fahmi. Cirat geng-geng bro forex. Simple question. Forex dan future trading dalam Harimau Gold Syariah compliance tak? Ya betul. So akan ada option untuk you all pilih Islamic account ataupun swap free tadi. Okay. Alright. Okay, terima kasih. Ya, teruskan Tuan Jai. Halo Pandar. Malam sebentar aja. Kalau penyimpanan untuk CBFI token tu di wallet 100.000 kan dapat reflection 2%. Kalau untuk BDDK-nya adakah dapat reflection penyimpanannya? Kena simpan 10,000 DDK atau BDDK minimum. Oh gitu. 10.000 ya? Ya. Ya, makasih Pandar. Jadi simpan 10,000 dalam akaun automatik terima BUSD kalau itu dalam Binance. Dan jika simpan 10,000 EDDK akan automatik terima USDT dalam wallet. Di wallet manapun? Di wallet manapun. Simpan MetaMask pun terima. Simpan dalam Trust Wallet pun terima. Itulah powerful of teknologi yang sedang kita bangunkan. Oh, otomatis berarti dapat reflection 2% tu ya?
Betul. Daripada transaction fees 10% tu tadi. Oke, makasih. Right? Ada soalan lagi ke? Soalan seterusnya. Ada live link Datuk, Expo London tu Datuk. Ya betul, akan ada live nanti. Boleh refer dekat dalam Facebook personal saya ataupun Facebook Datin Yani. Okay? Kita akan buat live, kita akan buat showcase sebab ada Harimau Min punya booth juga nanti. So, saya jangkakan kenapa kita ada booth kat sini. Sebenarnya inilah tapak awal sebenarnya. Kerana itulah kita perlukan sokongan anda semua juga sebagai komuniti. Sama-sama kita wujudkan, kita angkat balik kita punya teknologi yang dah lama tidur ataupun dah lama diam ni. Dan untuk kita bangkit balik, kita tak boleh hanya melakukan macam tu saja. Kerana itulah beberapa produk yang diwujudkan ni adalah memenuhi permintaan ke semua orang. Kalau anda biasa dengan trade forex pun ada. Kalau sesiapa yang suka physical gold pun boleh. Kalau sesiapa yang suka trading di Binance, buy and sell two-way, spot ataupun future pun ada. Dan feature-feature yang ada ni sangat unik sebenarnya. Kerana kebanyakannya produk yang diwujudkan ni adalah produk-produk yang di mana sebelum ni kita tak kesampaian ataupun ada kekangan yang berlaku ketika saya duduk di Malaysia kemarin. Jadi apabila saya duduk di London ni, alhamdulillah, jalan laluan lebih mudah, partnership lebih mudah, kerjasama yang saya buat pun daripada segi teknologi, development pun lebih mudah sebenarnya. So, itulah tujuannya kenapa saya bertapak di London ataupun di UK ni untuk mengangkat semua produk-produk yang kita tengah bangunkan sebelum ni, yang tak berjaya, yang tak kesampaian. Inilah waktunya untuk kita sama-sama bangkit dan angkat semua produk-produk tu dalam satu platform. Alright? Halo, Assalamualaikum Datuk. Salam ya Pak Iwan. Dengar suara senang tahu. Ya, ada 2 pertanyaan nih Datuk. Ya, silakan. Pertama, presale kapan dimulai? Yang kedua, ini pesan kawan-kawan masalah WD yang di X Market yang tidak cair. Apakah Datuk bisa bantu atau tidak? Begitu maksudnya, Datuk. Terima kasih. Okey, pertama sekali saya akan menjawab tentang presale tadi. Presale akan dimulai dalam beberapa hari daripada sekarang. Okey, dijangka pada hari Rabu atau hari Khamis akan mula pembukaan di pink sale tu nanti. Dan dia sebenarnya tak banyak pun. Sebenarnya dia limited semata-mata untuk mewujudkan tapak asas liquidity pool, BDK dan EDDK saja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua je berkenaan dengan S-Market tadi. Okey. Berkenaan dengan S-Market ni, saya dengar banyak sangat komplain ni tentang S-Market ni. Okey. Apabila banyak sangat komplain ni, kerana you all harus faham, saya bukannya CEO S-Market ataupun saya bukannya tim S-Market. Jadi dalam masa sama saya juga sama-sama memperjuangkan untuk mendapatkan balik kalau kata ada yang withdraw tak sampai lah ataupun withdraw tak clear lah. Jadi dapatkan info pada saya. Jadi kita sama-sama follow up dengan S-Market. Okey. Dan walau bagaimanapun kita kena harus faham S-Market ni dia tak ada ketinggalan. Kerana sebahagian daripada DDK dan juga ada juga yang dibeli oleh S-Market. Jadi mereka juga menunggu apakah fasa seterusnya untuk DDK dan BDDK ni. Kerana itulah ketika saya inform kita nak migrate pada V2, mereka juga akan memberi laluan untuk DDK V1 migrate menjadi DDK V2. Tapi dalam masa sama kita tak nak lagi bergantung harap pada satu exchanger. Kerana itulah kita wujudkan exchanger yang baru yang diberi nama DG Finex. Okey, harap jelas jawapan saya, Pak Iwan. Datuk, Zainal sini. Ya, silakan. Maksudnya bila DDK sudah tak ada di coin market cap, maknanya tidak ada lagi tulisan merah daripada bank negara itu. Dan apakah coin lain yang akan dimasukkan dalam coin market cap nanti? Konsep yang kita ada sekarang. Terima kasih. Pertama sekali apabila DDK migrate menjadi DDK V2, dia akan ada new token contract. Dia bukan menggunakan kontrak yang sama. Kerana yang dalam coin market cap itu adalah deposit coin. Jadi akan ada new instrument trading yang di mana bukan lagi dalam satu platform, dia akan wujud dalam DEX. Dan bila sebuah token wujud dalam DEX ni, dia akan automatic integrated dalam ke semua platform
Bukan saja dalam coin market cap, dia ada DEX tools, dia ada DEX Guru, dia ada PooCoin, ada banyak list dia, lebih daripada 10 kat situ. So apabila BDDK ni terwujud dalam liquidity pool packet swap, automatic lebih daripada 10 website akan senaraikan BDDK ni secara transparent nanti. Alright. Okey Datuk, thank you. Okey, soalan daripada Azman. Ya, saya cuba jawab daripada soalan daripada Azman dulu ya. Okey. Datuk, BDDK yang ada di S-Market sekarang ni auto jadi BDDK ke? Atau kita kena convert manual di S-Market? Okey, yang pertama sekali, apa saja aset yang ada dalam mainnet kena pilih exchanger, mana yang kita nak convert. Okey, boleh pilih sama ada Probit, S-Market ataupun DigiFinex. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mana-mana aset yang ada contohnya dalam S-Market, dia sekarang ni dalam bentuk DDK. S-Market akan buka ruang untuk withdraw ke dalam chain yang lain. Okey, kerana apa? Kerana S-Market akan meminta pada saya, okey, ada 100,000 DDK nak convert jadi BDDK. Jadi saya akan salurkan kepada S-Market untuk mereka convert dan distribute kepada users nanti. Okey, so tak perlu nak convert sebenarnya, hanya withdraw saja. Okey, contoh macam USDT lah. Jika anda deposit pakai Tron, withdraw dalam Ethereum. Benda yang sama juga. Deposit DDK mainnet, withdraw dalam BDDK atau EDDK. Alright, okey, harap menjawab soalan. Silakan tadi soalan tadi. Datuk, continue that. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya silakan. Ini kami dari Banda Aceh. Oh, silakan. Jadi kami perhatikan ini dua platform yang sangat tinggi ya. Iya, yang sangat canggih mungkin. Jadi menurut saya tidak semua SH stakeholder sampai ke, maksudnya belum ke pemahaman pengetahuan sampai ke sini. Okey. Paham maksudnya, Datuk? Betul, okey, faham. Jadi yang kami baca di grup semua, harapan SH itu 1 DDK ini kan sangat rendah nilainya sekarang. Mungkin mewakili semua teman-teman, rekan-rekan. Nanti di swap ke BDDK dan EDDK, target Datuk sendiri, harga lantai, itu berapa persen up dari DDK sekarang ini? Okey, terima kasih dengan soalan tu. Okey, Terima kasih. saya sebenarnya sepatutnya mengelak soalan dengan harga. Tetapi saya kena rasional juga kerana ramai daripada kita ni nak tahu apakah potensi harga. Okey, so seterusnya, macam saya beritahu sebelum ni, untuk harga naik, dia mesti ada utilization. Okey, utilization yang dia ada bukannya dia yang dibuat-buat atau bukannya cuma pump saja-saja. Okey, dia mesti ada penggunaan. Dan penggunaan yang kita wujudkan melalui Harimau Mint Capital ni sangat luas. Okey, BDDK dan EDDK boleh digunakan untuk trading forex, boleh beli physical gold, boleh gunakan untuk beli trading crypto spot, crypto futures. Semua yang kita buat ni adalah dengan satu tujuan saja, untuk meningkatkan harga DDK dan dalam masa sama untuk memastikan ke semua komuniti ni sama-sama kita bangkit balik dan sama-sama kita wujudkan ekosistem yang di mana dah lama kita tunggu sebenarnya. Okey. Dan untuk BDDK atau EDDK ni apabila listing dalam DEX nanti, harga tidak lagi ditentukan oleh salah satu individu. Kerana harga ditentukan oleh market melalui DEX secara transparent dan bukan melalui exchanger lagi. Dan apabila kita menggunakan DEX ni, kita punya sebagai liquidity pool ni, kitalah orang yang membesarkan liquidity pool tu tadi. Dan bukan lagi semata-mata mengharapkan whale semata-mata. Dan kerana itulah kita wujudkan pre-sale untuk mewujudkan tapak awal liquidity pool sebelum dia grow lebih besar. Okey, siapa yang familiar dengan liquidity pool akan faham. Apabila terwujudnya liquidity pool, dari situ tapak awal akan wujud, barulah tapak itu akan boleh grow lebih besar lagi nanti. Alright, okey. Ini ada yang bising-bising dalam chatting ni kan, berkenaan dengan syariah ke tak syariah kan. InsyaAllah kita akan buat suatu produk tu syariah compliant. Okey, maksud syariah compliant ni daripada segi trading forex ke, trading apa ke, semuanya adalah, contoh trading forex kita mesti wujudkan Islamic account ataupun swap free. Salah satu lagi berkenaan dengan digital gold account. Kerana kita Muslim, orang Islam, jadi setiap daripada gold tu mesti back 1 to 1. Kerana itulah kita wujudkan stablecoin untuk memastikan setiap
goal yang ada mesti adalah reserve one to one. Okay, so relax, chill out, jangan sit back, dan enjoy the ride, sama-sama kita lalui. InsyaAllah semuanya akan berhasil. Yang penting hasil yang terbaik. Dato' Ara, I have two questions for you. Ya, silakan, please. Okay. First of all, I just will start with a few of my previous member who joined under ETPS. So what happen is they unable to activate the fast trace during your DD coin. So they asking, is it if we, like for example, recently they unable to open the the mainnet, am I right? So is it the V2 when they it's already converted, like how you told is it once you already like launch this DD coin V2, is it they will be able to directly get the fast price, or how it works? Okay, first thing, for previous users that not been transferred from ATPS, there's a list of that. Okay, so first thing, they need to able to log in back to their email address, because all of the users for our record is only based on email address, not based on account, not based on seed phrase. Okay, is that clear on that? So Alright, okay, sure. whoever lost their email, you can consider it's a loss of their asset, because from the record we only have record for the email address. Okay, that's one thing. Okay, my second question is, if for the new user, like for future, if they join this DD coin, is it for us, if we are as a reference, do we get the reference fee? Okay, untuk BDDK dan EDDK ni, because it is a base crypto based asset, so there's no referral on that, unless for the product that we introduce through Harimau Mint Capital, we have IB program. That means that's a two different thing. If under the Harimau Mint, it means they will able to get, am I right? Yes, exactly. All right. Okay, thank you. Right, welcome. Continue. You mean our old account will be transferred to the new account automatically, or we have to ask you to any other processes? Okay, untuk DDK V1 ni, seperti yang saya explain sebelum ni, you all kena pilih exchanger mana untuk migrate. Kerana dia tak auto. Kerana kita tak tahu sama ada anda nak pilih Binance ke atau Ethereum. Jadi kita ada dua exchanger sebelum ni, iaitu Probit dan S-Market, dan akan ada satu exchanger baru iaitu DigiFinex. Daripada situ, conversion yang dibuat melalui exchanger akan dibuat melalui exchanger. Bukan melalui automatic. Kerana automatic ni kita takut nanti kan ada yang hilang aset, bukan address yang sebenar, bukan pemilik aset yang sebenar. Jadi exchanger akan melalui proses KYC tadi. Right? So bermakna kita akan buka the mainnet yang dah tutup tu melalui kita punya passphrase. Once we have the kita punya asset, after that we transfer the asset to whichever market yang kita setuju. Then after that kita akan benda tu akan jadi BDDK or EDDK lah, whatsoever. Ya, right? Betul, betul. Alright, thank you. Alright, welcome. Assalamualaikum Dato'. Ya, silakan. Berkenaan pasal ada nama macam daripada Bank Negara Malaysia yang tulisan kecil tu, adakah dia tidak mempengaruhi ke dari segi macam orang was-was nak beli ke apa ke, maksud saya dari luar, macam mana tu Dato'? Okey, saya cuba explain sekali ya. Mungkin saya dah explain banyak kali sebenarnya, tapi malam ni ramai, jadi saya explain sekaligus bagi semua orang faham. Okey, yang pertama kita harus faham dia punya merah punya bagi notification tu, kalau kita baca betul-betul dia mengatakan untuk membuat transaksi berdasarkan aset ni, lakukan due diligence. Itu yang pertama. Okey. So maksudnya dia suruh kita periksa dulu, buat research dulu. Apakah DDK ni? Money game ke, Ponzi ke? Tetapi alhamdulillah, DDK ni telah berjalan walaupun ramai kata itu, ramai kata ini, tapi kita masih wujud sehingga sekarang. Okey. Dan kenapa ada notification tu? Kerana kita harus faham notification tu wujud tahun 2017 sehingga sekarang. Dan kalau ikutkan 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dah 6 tahun dah. Dah 6 tahun dah notification merah tu terwujud dalam coin market cap sehingga sekarang.
Dan kalau kita tengok dalam tempoh 6 tahun ni, kita kena faham sebagai notification tu sebagai peringatan untuk kita. Okay. Tetapi kalau you all baca announcement pada hari ni, okay, saya dah buat satu announcement daripada tim DDK tadi. Kita dah ada satu vehicle yang baru, okay, iaitu DDK Foundation yang diwujudkan di Labuan offshore. Dan tujuan kita wujudkan panggil foundation tu tadi adalah bertujuan untuk memastikan DDK V2 ni mengikut laluan yang sebenar, non-profit base, sama macam Ethereum. Dia ada Ethereum Foundation. So kita adalah cryptocurrency kerana pada tahun 2017 tu belum ada legal framework untuk DDK. Jadi kita dah lalu zaman susah payah ketika itu. Dan kerana 6 tahun ke depannya, walaupun susah payah tu berlaku, walaupun sekatan yang wujud, alhamdulillah kita masih ada sampai sekarang. Alright? Harap dipahami penerangan yang diberikan. Assalamualaikum Datuk. Assalam ya. Ya, dari Ivan Banjar, Datuk, Kalimantan Selatan. Ada soalan Datuk. Yang pertama, ini ada, halo Datuk? Ya, silakan. Ya, ini kan ada yang terbaru ini, ada apa namanya, ada CBFI Wallet dan juga DDK P2. Nah, ini apakah terkoneksi nanti antara dua yang berbeda ini melalui multi-bridge gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua atau soalan kedua, untuk melakukan staking BDDK dan EDK, kita stakingnya di DDK P2 atau di mana? Terima kasih. Okey, soalan yang pertama tadi, untuk CBFI, untuk semua produk-produk tu akan digabungkan dalam satu platform. Okey, untuk trading forex, untuk beli physical gold, untuk trading spot, trading future, semua tu akan digabungkan dalam satu platform yang dinamakan Harimau Mint Capital. Okey. Kerana apa kita gabungkan semua? Kerana semua tu produk-produk tu adalah keluaran kita sendiri, atau keluaran yang di mana solution yang diwujudkan melalui ekosistem yang diwujudkan untuk semua komuniti pengguna pakainya menggunakan satu platform. Yang pertama. Okey, yang keduanya, kenaan soalan apa tadi? Lupa saya. Staking, Datuk. Okey. Mengenai staking itu di mana kita melakukan staking? Okey, berkenaan dengan staking tu akan ada satu platform. Okey, akan ada satu platform. Kena faham, staking yang kita wujudkan ni bukan staking centralized base. Sama juga dalam CBFI. Ada yang tanya pada saya, macam mana staking CBFI? Website dah tak ada. Kena faham, website tu adalah dia punya interface saja. Tetapi dia punya smart contract masih wujud dalam Binance atau masih wujud dalam blockchain tu sendiri. Cuma interface tu tak ada. Bagi yang user yang familiar tak menggunakan transaction directly kepada blockchain, menggunakan Etherscan atau BSC Scan, dia boleh buat transaction stake dan unstake tanpa perlu lalu website. So untuk platform baru Harimau Mint ni, kita akan wujudkan satu platform untuk staking dan staking, unstake, nak terima reward, semua dalam satu platform yang boleh digunakan dalam satu platform yang untuk semua user nak pilih. Nak staking BDK ke, staking EDDK ke, staking CBFI ke, semua ada link dalam satu platform yang dipermudahkan. Okay, kita akan buat announcement platform nanti apabila kita tengah relaunch dan revise balik ke semua produk-produk yang ada di bawah satu ekosistem Harimau Mint Capital nanti, insyaAllah. Alright. Okay, Assalamualaikum. Datuk. Dari Madura. Okey, ada soalan juga. So platform tu adalah Harimau Mint Capital ke Datuk? Oh tidak. Platform tu adalah dalam Binance, ada dalam Binance, CBFI adalah CBFI, BDDK dan EDDK adalah BDDK. Cuma branding yang untuk kita ketengahkan kepada dunia ni. Dia mesti nak tahu branding ni apa. Nak kita bawa ke tengah ni. Ketika saya nak present di stage besok, di Pencarian Ekonomi pun dia akan tanya, branding apa yang kita nak bawa. Jadi kerana itulah kita pakai nama Harimau Mint. Kita nak bangkitkan balik semangat orang lama. Nampak tak? Kita nak bangkitkan balik produk-produk yang lama, yang orang-orang komuniti yang lama ni, mari sini. Kita nak sama-sama bangunkan semula. Menggunakan teknologi yang dah ada. Menggunakan fasiliti dan partnership yang ada yang saya buat di UK ni. Right? Assalamualaikum Datuk. Salam, silakan. Ini mau tanya Datuk, apakah ada batas pembelian di Pingsel Datuk? Okey, soalannya berkenaan dengan Pingsel, berkenaan apa tu? Ya. Ya Pak. Soalannya berkenaan macam mana tu? Boleh ulang kembali. Pertanyaan dia, adakah pembatasan pembelian gitu Datuk?
Oh, okey. Pembatasan pembelian tidak ada, tapi pembatasan limit tokennya akan ada. Kerana ada sekitar $50,000 saja untuk BDDK. $50,000 saja untuk ATM. Di situ limitnya. Jadi kalau dah habis dibeli $50,000, dah tak ada lagi dah. Melainkan beli nanti di Dex atau nanti beli di Messenger. Alright? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ini ada usulan ini Datuk. Bagaimana kalau tadi kan ada yang usulan buatkan video ya seputar harimau min kapital gitu kan. Kemudian saya juga kalau boleh usulannya itu dibuat white paper dalam bentuk bahasa Indonesia juga Datuk gitu kan biar bisa dibaca gitu kan. Kemudian pertanyaannya ini Datuk, kapan mainnya itu bisa dibuka lagi gitu kan? Itu mungkin. Okay, yang pertama sekali ya saya faham kita perlukan ramai untuk orang baca dalam bahasa Malaysia, bahasa Indonesia. Jadi ramai yang tidak faham bahasa Inggeris. Kerana itulah dalam platform yang diwujudkan Harimau Min Capital ni ada multiple language nanti. Okay, dalam trader cabinet ada multiple language. Dalam website pun akan ada multiple language. Dalam MT4 tu sendiri pun akan ada multiple language. So jangan risau, jangan kaget. InsyaAllah akan ada multiple language, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia juga nanti. Alright. Okay, yang keduanya, soalan apa tadi? Lupa saya. Bila mainnet dibuka semula? Okay, jadi sekarang ni kita kena harus faham. Untuk mainnet dibuka, kita mesti ada tapak dulu. Okay. Kerana kalau tapak tak ada, macam mana kita nak buka DDK V1 tu tadi kan? Betul tak? Bila tapak yang ada tu, kita kena wujudkan liquidity pool dulu. Untuk BDDK dengan DDK. Barulah DDK V1 ni boleh convert jadi DDK V1 ni boleh convert jadi eDDK. So prosesnya dalam minggu ni, akhir minggu ni, kita akan buka dulu pre-sale untuk BDDK dan eDDK yang limited tadi tu. Dan apabila terwujudnya pre-sale tadi, 100% terjual dari pre-sale tu akan pergi hantar kepada LP, liquidity pool. Contohnya di Binance, BDDK, PNB. Di Ethereum, BDDK, Ethereum. Dan tapak awal yang dah wujud, barulah kita akan buka DDK mainnet tu melalui Exchanger tu tadi. Exchanger akan buka laluan. Okey, dia akan buat announcement. Contohnya, DDK migration to DDK V2 in our Exchanger, Probit. So please stand by for all your asset and for your transfer, please use. Dia akan beritahu announcement, dia akan beritahu step by step melalui Exchanger tu sendiri. Okay? Malam Honar. Kita buka Exchanger dah tu, bukan buka mainnet dah tu. Ya, buka mainnet untuk transfer. Tetapi apabila dah transfer, kita tunggu Exchanger tu yang akan berikan token yang baru tu tadi, Abang Major. Okey, Datuk, satu lagi nak tanya. Ya, farming yang lama macam mana dia punya kesudahan dia? Farming yang dah berjalan. Farming untuk CB5 itu smart contract-nya masih wujud dalam tu. Cuma dia punya interface saja tak ada. Okay. So bila interface tak ada ni, kita yang ramai-ramai tak boleh buat transaction ni, yang tak tahu tak boleh buat lah. Melainkan pergi BSC scan manually, masukkan kod, boleh buat lah. Tetapi kena tunggu untuk version baru ni. Sebab CB5 pun tengah upgrade yang terbaru ni sekarang ni. Version yang baru untuk CB5 wallet nanti. Alright? So, kena tunggu CB5 tu ni baru boleh tengok balik yang lama punya farming. Dia bersamaan, Major. Dia punya upgrade bersamaan. CB5 farming masuk CB5 wallet version baru nanti. Okay? Masa terdekat juga ni lah. Ya, kita tengah usahakan waktu terdekat, insyaAllah. Semuanya akan waktu terdekat. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum ya. Saya mau tanya Datuk, nanti setelah selesai dari Pingsel penjualan itu kapan mulai di list di mana di awal di DEX mana gitu Datuk untuk diperdagangkan. Selepas selesai pre-sale kita tak tunggu lama-lama, beberapa jam terus masuk dalam pancake swap untuk BDDK. Iya. Sama juga Ethereum, tak perlu tunggu berapa lama, hanya berapa jam terus masuk dalam Ethereum Uniswap untuk Ethereum. Ya, terima kasih Datuk. Satu lagi Datuk, berarti EDDK supply-nya tetap 45 juta. 45.5. 46. 46 million. Ada lebih extra 1 million untuk liquidity pool BDDK dan EDDK. Malam Honar. Sisa yang 1 juta itu DDK itu akan jadi reward di farming ya? BDDK dia akan jadi sebagai sama CB5. Dia akan jadi sebagai liquidity pool. Oh gitu.
Siap benar. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Dato'. 45 juta Pembelian di berarti Fincell, pembelian di Fincell, adakah limit setiap seorang? Itu saya Maksudnya tak pasti. Itu kemungkinan besar rules yang ditetapkan oleh Pingsel. Kita kena tunggu detailnya sama ada hari Rabu atau hari Khamis ni. Okey, terima Di kasih Pingsel. Dato'. Okey Datuk, Baik. saya nak tanya apa ni berarti dekat kalau mana-mana 45 Trustwallet, juta adakah cuma yang 45 adakah juta dah ada smart contract itu dekat mana-mana wallet? Akan ada ikut dalam chain yang ditentukan. Kalau Binance dalam smart contract Binance, kalau Ethereum dalam smart contract Ethereum untuk EDDK. Okey Dok. Okey, terima kasih. Datuk, salam Datuk. Halo Datuk. Ya, Kalau seorang-seorang. 45 juta Satu orang. Silakan. berarti besok langsunglah harga ke 100S kalau hanya 45 juta. Maksud macam mana tu? Kurang faham saya. Kalau supply tetap 45 juta, mungkin 1 minggu setelah launching langsunglah harga ke 100 to the moon. Macam saya terangkan sebelum ni, untuk naik to the moon, kita tak boleh asyik to the moon, tetapi tidak ada utilization. Kerana itulah kita wujudkan beberapa features yang baru ni tadi. Okey, dengan adanya features ni, kita dapat lihat, kita offer berbagai-bagai produk. Kita cover berbagai-bagai produk experience base. Ada yang suka forex, ada yang tak suka forex, ada yang suka gold, ada yang suka emas fizik, ada yang suka trading crypto. Kerana itulah kita wujudkan multiple products, features dalam satu platform. Mungkin ada soalan daripada Faizal. Datuk, sebaiknya pembelajaran Datuk ini agak di-share dalam YouTube. Okey, insyaAllah kita akan buat nanti. Okey, soalan seterusnya Datuk, bagaimana dengan distribute token? Seed investor yang belum lagi distribute. Okey, jadi sekarang ni mana-mana CB5 yang belum distribute, ada beberapa user lagi yang tak silap saya daripada Brunei dengan beberapa lagi 2-3 bulan yang pending, boleh message saya personally. Okey, sama ada di Facebook atau dalam WhatsApp untuk saya selesaikan. Okey, alright. Kapah Salam jutawan. Datuk. Ya, saya cuba selesaikan jawapan ini dulu, Pak Irwan. Kapah jutawan, Datuk, di Probit adakah BDDK dapat convert to USDT? Ya, betul. Probit as a market dan juga DJ Finet dia akan bagi option untuk tukar BDDK itu kepada USDT atau mana-mana pair yang ada. Tengok bergantung pada pair yang akan diwujudkan. Alright? Okay, silakan. Assalamualaikum Datuk. Berkenaan pasal Coinbox, kalau pengguna iPhone tu ada tak dia punya ni? Dia punya apa ni? Apps dia. Okey, berkenaan dengan soalan itu, kita sekarang tengah upgrade untuk Android version dulu. Yang Android yang dah listing dalam Google Play Store tu adalah Android. Jadi Android tu pun kita still optimization, melainkan dah final baru kita wujudkan Apple iStore. Selagi Android belum final, kita tak wujudkan iOS. Takut nanti kan dikonflik di situ. Alright? Okey, terima kasih Datuk. Okey, salam. Assalamualaikum Datuk. Ya, silakan. Kalau misalnya udah lupa dengan PIN atau link kita yang lama gimana itu Datuk? Itu payah, susah nak buat macam mana sebab kita tak ada rekod dalam server. Sebab sistem yang kita buat ni tak ada server base. Jadi bila tak ada server base, kita tak ada sebarang rekod dalam kita punya sistem. Melainkan dekat tangan user saja. So kena hati-hati lah apabila menyimpan passphrase, menyimpan private key tu, tak ada orang dalam dunia yang tahu passphrase atau private key tu. Maaf, okay. Sorry for that. Right. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Datuk. Ya, silakan. Ni saya nak bertanya sikit. Silakan. Jika semua DDK sudah berubah jadi EDDK atau BDDK, apakah di CMC jumlah total supply akan berubah? Okey. Okay, untuk berkenaan dengan soalan itu, untuk DDK masih 45 million. Tetapi untuk BDDK dan EDDK, dia punya supply adalah 46 million. Itu differentnya. Okay. Okey. Kedua, apakah EDDK dan BDDK itu di list juga nanti di CMC, Datuk? Pasti. Sebab kerana BDDK dan EDDK ni, dia masuk dalam DEX. So, dia masuk dalam DEX, dia automatic integrate, automatic feed pada semua more than portal. Contohnya macam DEX2, KuCoin, apa lagi ya, DEX, banyaklah, lebih daripada 10. Dia akan automatic circulate tanpa perlu kita request. Alright? Okey, terima kasih Datuk. Alright. Di hari Maumin dapat withdraw USD ke bank ke?
Okey, untuk Harimau Mint dia boleh deposit pakai credit card, debit card dan juga bank account. Right? Dia ada payment gateway yang akan uruskan, third party. How about withdraw? Can withdraw or not USD to the bank? Yes, boleh. Kita dah integrate third party punya bagi apa tu payment processor untuk enablekan withdraw ke bank. Wow, that's good. Right? Ada soalan daripada chatting ni. Datuk, adakah sistem baru ni adalah sistem mesra pengguna? Seperti mana sistem ATPN dulu? Mudah, pantas dan selamat. Ya, insyaAllah kita akan ada trader cabinet. Trader cabinet ni web version. Web version ni akan ada semua kat situ. Nak trading forex, nak trading crypto, nak trading spot, future, copy trade, semua ada dalam tu. Ini yang saya tengah usahakan supaya lebih mudah untuk orang ramai yang mana tak tahu, yang mana kurang faham. InsyaAllah dengan sistem yang baru diwujudkan ni, semua platform, semua produk tu kita angkat melalui jenama Harimau Mint Capital. Right. Assalamualaikum Datuk. Salam. Okey, baik. Saya cuba nak ambil alih sikit sebagai wakil untuk semua. Tapi saya rasa mungkin soalan ni dah berkali-kali. Tapi mungkin hala tujunya mereka belum sampai sebenarnya, sebab kesian juga. Saya faham ramai komuniti dalam ni tak faham hala tuju sebenarnya. Jadi jadi soalannya berkali-kali tapi tak sampai matlamat. Tak sampai matlamat. Ya, jadi biarlah saya sebagai wakil untuk semua. Jadi yang lain dulu fokus saja. InsyaAllah nanti kalau Allah izinkan saya akan cuba untuk terangkan mengenai dengan part lain melalui Zoom, insyaAllah. Jadi yang pertama, saya sama Datuk saja dulu, yang lain dengar. Okey, yang pertama, DDK ni ramai yang tak faham. Apa Vision 1 dan apa Vision 2? V1 dan B2. B1 adalah DPOS. Yang kita buat dulu, hanya kita buat stake, lepas stake, kita voting. Lepas voting, kita dapat profit. Lepas kita dapat profit, kita boleh trade dekat dekat exchanger. Itu saja kelebihan DDK dulu yang kita pegang selama ni. Ini untuk wakil sebagai DDK, ahli DDK. Itu saja kelebihan dia. Dia tak dapat pergi ke Binance, dia tak dapat pergi ke Ethereum, melainkan dia trade melalui order book dekat exchanger. Nah, jadi persoalan mereka, ada tadi persoalannya, apakah nanti BDDK boleh tukar ke DDK semula? Apakah ADDK boleh tukar ke DDK semula? Di sini langsung saya jelaskan sebagai wakil yang dapat memahami daripada Datuk. Ciri-ciri dia macam ni. Tujuan B2 tu diadakan supaya DDK ini akan dilenyapkan di mata dunia ni sekarang. Contoh kira-kira macam tu terjemahan dia. Sebagai contoh, nanti bila kita dah ada pintu melalui exchanger, kita kan sekarang ada multi-bridge. Multi-bridge ini kegunaan dia untuk token ke token, BDDK ke ADDK, ADDK dan BDDK. Itu kegunaan untuk multi. Artinya untuk tukar token ke token. Tapi untuk tukar DDK ke ADDK, DDK ke BDDK kena melalui exchanger dulu. Jadi exchanger ni dalam masa beberapa tapak awal saja untuk kita semua sebagai ahli untuk menukar DDK kita ke ADDK, DDK kita ke BDDK. Apa sebab kita nak tukar ADDK ke BDDK? Apa sebab? Ini yang maksudnya saya nak fahamkan supaya tak berkali-kali bertanya. Tidak mungkin kita akan pegang DDK lagi, sebab kalau kita pegang DDK tak dapat stake lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pegang DDK itu tak dapat digunakan untuk kita bayar payment dekat Forex. Tak dapat. DDK kita tak dapat membuat year perming. Pool tak dapat. Kalau kita pegang DDK, kita tak dapat beli emas, buy emas. Tak dapat. Ini kena faham. Arti kata lain, bila kita dah faham DDK ni tak dapat apa-apa, kita kena tukar, ada dua pilihan.
sama ada BDDK atau ADDK. Sebenarnya sama je. Bila kita tukar nanti, bila kita tukar contoh, saya ada 10,000 DDK. Apabila ada laluan sudah buka nanti di exchanger, saya tukar DDK tu, saya pilih ke ADDK. Lalu saya simpan di wallet. Apa kelebihan dia? Kalau saya simpan ADDK di wallet, maka saya akan dapat 2% daripada untuk mendapatkan USDT daripada 2% transaction berbentuk USDT kalau saya simpan ADDK. Kalau saya simpan BDDK, saya akan dapatkan 2% daripada setiap transaction fees untuk mendapatkan BUSD, Binance punya stablecoin. Nah, itu adalah langkah pertama. Langkah pertama tadi, kalau kita pegang DDK semula, kita simpan di mainnet, apa yang kita dapat? Bot tak dapat, boting stake tak dapat, semua tak dapat. Beli emas tak dapat, buat forex tak dapat, macam tu je. Jadi lebih baik kita tukar ke ADDK, lebih baik kita tukar ke EDDK untuk mendapatkan manfaat. Tanpa staking, kita simpan jadi wallet, kita dapat 2% daripada 5% yang ditolak nanti daripada fees. Semua orang akan dapat berbentuk stablecoin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kelebihan ADDK dan BDDK? Bila kita dah tukar, maksudnya dah tukar wajah ataupun baju dia, jadi kita boleh ada kelebihan untuk pergi ke platform Harimau Mint ni untuk kita beli fizikal dia sama seperti zaman ATPS dulu, tapi ini